Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada pagi ni. Setelah kita rehat bulan 1 tu, alhamdulillah bulan 2 ni kita dapat jumpa. So kita insya-Allah akan sambung balik kitab kita A'lam Sunnatul Mansyurah berkenaan dengan tajuk-tajuk persoalan 200 soalan berkenaan akidah dan agama. Baik, jadi kali terakhir kita bincangkan, kita dah masuk kepada tauhid, mengesakan Allah Ta'ala dengan asma' dan juga sifat. Pada asma' dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pada asal kita bincang tentang tauhid uluhiyah, rububiyah juga. Yang ketiganya asma' dan sifat. Yang kita kata bahawa bila kita kata tauhid asma' dan sifat ni adalah bahawa kita beriman tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa yang disifatkan Allah Ta'ala tentang dirinya dalam kitabnya sendiri, atau disifatkan ia oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada nama yang terbaik dan sifat yang tertinggi. Dan kita memang akan lafazkan nama tersebut dan juga maknanya seperti mana ia datang, dengan tanpa kita membagaimanakan. Masalah timbul bila kita membagaimanakan tentang Allah Ta'ala ada sifat, ya, macam bagaimanakan tak boleh. Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Kita isbatkan macam mana Allah Ta'ala isbatkan, tapi kita menafikan bagaimana. Kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala. Sebab kita sebut itu, kita ada 3 cara kenal satu benda. Sesuatu kita nak kenal, kena 3 cara. Satu, tengok sendiri, nampak sendiri, dan kita tahu. Ataupun kita ada contoh bagi benda tersebut, perkara tersebut. Kita sebut contoh, baru nampak. Tapi 2 perkara ni pada Allah Ta'ala adalah mustahil. Allah Ta'ala tak dilihat kecuali pada hari akhirat. Sebab para sahabat Nabi pun diajar oleh Nabi SAW untuk, bahkan mereka bertanya Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Menunjukkan bahawa di dunia Nabi tak pernah ajar mereka lihat Allah Ta'ala. Maka Nabi sendiri SAW pun tak dapat lihat. Semua para anbiya tak dapat lihat. Allah Ta'ala tak dilihat di dunia ini. Kemudian bila tak dapat lihat, dan gambaran atau sifat yang kita sebut, mana mungkin akan betul sebab kita tak nampak sendiri. Kedua, contoh. Mana Allah Ta'ala ada contoh? Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai'. Tiada seumpama satu benda pun. Kalau benda ada contoh, kita sebut contoh dan orang akan nampak. Sebut contoh, kawan ternampak. Kita bagi tahu macam ni, dia akan nampak. Tapi kalau dia kata tak ada contoh, kita nak bandingkan dengan apa? So 2 perkara ni mustahil. Yang tinggal apa? Dia sendiri beritahu tentang dirinya. Dia cakap, aku begini, aku begini, aku ada ini, aku bersifat ini. Itulah sebenarnya cara kita mengenal Allah Ta'ala yang benar. Tak ada jalan lain. Dia 3 tu, yang ujung ni yang jadi. Yang 2 lagi tak boleh. Sebab itu kita kata dari segi sudut masalah mengisbatkan nama Allah Ta'ala dan juga sifat dia, tanpa kita membagaimanakan, sebab tak ada contoh untuk kita bagaimanakan, dan kemudian kita tak tahu dengan hakiki. Cuma kita tahu dengan apa? Dengan pemberitahuan dia sahaja melalui kitabnya atau apa dia ajar oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey. So hari tu kita ambil, kita dah habiskan last sekali perbincangan kita berkenaan dengan contoh-contoh Asmaul Husna daripada Al-Quran Karim. Nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik dalam Al-Quran Karim. Dan nama Allah itu sifat, kena faham. Nama Allah itu sifat. Nama Allah itu adalah sifat, bukannya nama itu nama semata-mata. Nanti kita dalam pembelajaran tajuk ni kita akan jumpa balik. Okay, jadi yang tentang nama-nama Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim tu kita dah bincangkan itu. Okey, hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada soalan berikutnya. Ma mithalul asma'il husna minas sunnati. Apakah contoh-contoh
atau permisalan nama-nama yang terbaik daripada sunnah. Daripada sunnah Nabi apa contoh-contoh dia? Jim jawapan, mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda baginda SAW, la ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan melainkan Allah yang maha agung lagi maha lembut. Lembut itu adalah hambanya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada ilah kecuali Allah Ta'ala, Tuhan arasy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan melainkan Allah, pentadbir seluruh langit dan pentadbir bumi dan juga pentadbir bagi arasy yang mulia. Ini contoh dalam hadis Nabi SAW. Ni doa sebutan Nabi ni datang ada dalam doa tidur. Doa nak tidur, doa ketika mana Nabi SAW zikir pagi petang, ada dalam istiftah solat. Ini apa yang kita baca ni, sebahagian besar daripada bentuk itu. Dipanggil sebagai doa-doa pujian Nabi SAW ke atas Allah Ta'ala dengan nama-nama berkenaan. Di dalam itu tadi ada Al-Azim, Al-Halim, Rabbul Arsyil Azim, Rabb As-Samawat, Rabb Al-Ard, Rabbul Arsyil Karim. Itu semua adalah panggilan yang Nabi sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Wa qauluhu, dan sabda baginda SAW, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berterusan mentadbir, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan, ya badi'as samawati wal ardi, wahai yang mencipta tanpa contoh seluruh langit dan juga bumi. Ini semua ni adalah nama-nama yang Nabi sebutkan. Okey, Allah Ta'ala dalam sebelum doa baginda SAW. Selain itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda SAW, bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang takkan termudarat dengan namanya sesuatu pun di bumi tidak juga di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebutan-sebutan tentang nama Allah Ta'ala ini datang dalam hadis Nabi SAW. Demikian juga qauluhu SAW, sabda baginda SAW, Allahumma alimul ghaibi wasyahadati, ya Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang disaksikan, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan seluruh langit dan juga bumi, rabba kulli syai'in wa malikah, Tuhan semua benda dan juga pemilik atau rajanya. Ini dipuji Allah Ta'ala, ni antara zikir pagi petang. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda SAW, ni antara doa tidur, doa untuk tidur, yang mana Nabi ajarkan kepada sahabat baginda dalam kepada Al-Bara' bin Azib. Nabi SAW ajar dia, Nabi kata bila nak tidur tu sebut Allahumma rabbas samawati sab'i, ya Allah Tuhan langit seluruh langit yang 7, wa rabbal arsyil azim, dan Tuhan arasy yang agung, rabbana wa rabb kulli syai'in, Tuhan kami dan Tuhan semua benda, falikul habbi wan nawa, yang membelahkan akan biji-bijian dan juga benih-benih. Ini pasal sebenarnya penciptaan takkan terjadi tanpa terbelahnya benih tersebut. Bila kita diletakkan kacang ke, biji mangga ke, selagi dia tak terbelah, dia takkan tumbuh pokok. Dia tumbuh pokok bila terbelah. Okay? Yang belahnya adalah Allah Ta'ala. Munazzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in, min syarri kulli dzi syarrin, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan semua yang memiliki kejahatan. Anta akhidhum binasiyatih, yang engkau mengawal akan ubun-ubunnya. Antal awwalu, engkau lah yang awal. Falaisa qablaka syai', maka tiada sebelum engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru, engkau lah yang terakhir. Falaisa ba'daka syai', maka tiada selepas engkau suatu benda pun. Wa antal zahiru, engkau lah yang zahir. Falaisa fawqaka syai', maka tiada di atasmu sesuatu pun. Wa antal batinu, engkau lah yang batin. Falaisa dunaka syai', maka tiada di bawahmu sesuatu pun. Ini semua sekali yang ini kata antara doa yang Nabi ajarkan dalam ini, contoh macam untuk tidur. Kita melafazkan untuk menyebut keagungan Allah Ta'ala sebelum kita berdoa apa yang kita minta. Okey, baik. Selain itu, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda SAW, Allahumma lakal hamdu, ya Allah milikmu segala pujian, anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, engkaulah cahaya seluruh langit dan juga bumi dan siapa-siapa yang berada dalamnya. Wa lakal hamdu, milikmu lah segala pujian, anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, milikmu lah segala pujian, engkaulah pengurus atau pentadbir bagi seluruh langit dan juga bumi dan siapa dalamnya. Ini antara doa istiftah Nabi SAW tengah malam.
Sambungan dia panjang. Cuma nak kita katakan sebut tentang Allah Ta'ala sebagai nurus samawati wal ardi wa man fihin, qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Cahaya bagi memandu semua benda makhluk yang ada di muka bumi Allah Ta'ala. Dan juga pengurus, pentadbir yang mengurus akan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qauluhu, dan sabda baginda SAW, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka bi anni asyhadu bi annaka antallah. Sesungguhnya aku meminta pada engkau dengan sebab bahawa aku menyaksikan bahawa engkaulah Allah. Bahawa sungguhnya engkaulah Allah. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Al-ahadus samad, yang tunggal lagi menjadi tempat pergantungan. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sekufunya, setaranya sesuatu pun. Ini antara doa yang dibaca untuk yang Nabi SAW kata, kalau untuk baca ini sebelum diminta apa dia minta, maka dia telah minta dengan nama Allah Ta'ala yang teragung. Mana satu dia tahu. Kasi ada Al-Ahad, As-Samad, ada lam yalid wa lam yulad, ya. Ada sifat dalam surah Al-Ikhlas tu, mungkin salah satu di antaranya, mungkin nama Allah itu sendiri. Tapi Nabi kata berdoa dengan nama berkenaan Allah Ta'ala akan makbulkan, kerana orang tu telah berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang teragung. Wa qaulu, dan sabda baginda yang lain dalam hadis, Nabi kata, ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikkan hati. Yang membolak-balikkan semua hati itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thabit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini antara doa-doa atau bacaan-bacaan Nabi SAW yang menunjukkan bahawa memang untuk Allah Ta'ala ada nama-nama yang terbaik yang Nabi sendiri sebutkan kepada kita, ajar kepada kita melalui doa-doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika katsirun, dan selain itu banyak lagi doa-doa yang nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Soal. Ala kam nau'in dilalat kam nau'in dilalatal asma'il husna, kepada berapa bahagiankah atau bentukkah pengertian atau petunjuk nama yang terbaik? So bila nama Allah Ta'ala kita sebut, nama Ar-Rahim ke, Al-Aziz ke, kan, Al-Ghafur ke, kepada berapa petunjuk atau pengertian nama-nama berkenaan? Kepada berapa pengertian nama-nama tersebut? Baik, jawapan jim, hiya ala salasati anwa'in, dia kepada 3 bentuk, dan akan diterangkan secara detail lepas ni. Pertama, dilalatuha ala zatil mutabaqatan, nama tadi menunjukkan kepada zat secara bertepatan. Dia sebut nama tu ada, mesti ada zat. Mana nama tanpa zat? Bila sebut nama, mesti ada zat. Kalau contoh macam kita sebut manis, mesti ada bendanya. Tak boleh kata manis tak ada, pahit. Dia tak boleh datang kata nama ada tapi tak ada zat. Mesti ada zat. Kemudian kedua, dilalatuha ala sifati mustaqqati minha tadammunan. Dia kata dan petunjuknya kepada sifat yang dikeluarkan daripada nama tersebut secara kandungan. Mana pada pengertian nama tadi ada sifat. Dari nama itu ada sifat. Kemudian dilalatuha ala sifatil lati mashtuqqat minhal iltizaman, dan petunjuk kepada sifat-sifat yang apa yang dikeluarkan daripadanya secara mesti. Okey, sekarang dia apa macam mana secara mesti, macam mana secara kandungan, macam mana maksudnya asal pada zat. Okey, diterangkan. Soalan, ma mithalu dzalika, apa contoh untuk perkara itu? Mithalu dzalika, contoh untuk itu adalah ismuhu ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Nama Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okey, apa macam mana kita nak faham? Dia ada 3 pengertian kat situ. Pertama, yadullu ala dzatin musamma wa huwa Allah. Disebut ar-Rahman ar-Rahim tadi, dia menunjukkan kepada zat yang dinamakan itu dengan nama tersebut, iaitu Allah. Ar-Rahman ar-Rahim itu siapa? Allah. Dia pada zat Allah Ta'ala tu, nama tadi dipanggil kepada zat Allah Ta'ala. Ini secara apa? Secara mutabaqah, secara bertepatan. Bagi kita kata ulang balik, tak ada nama kecuali mesti ada zat. Dia balik pada zat Allah Ta'ala. Bila kita sebut Ar-Rahman ar-Rahim, balik pada Allah. Balik pada Allah secara mutabaqah atau bertepatan. Saya ulang balik, tak ada nama tanpa zat. Ulang balik, tak ada nama tanpa zat. Okey. Kedua, wa ala sifati mushtaqi minha, dan menunjuk kepada sifat ini keluarkan daripadanya, itu daripada Ar-Rahman ar-Rahim tu, minha daripadanya itu ar-Rahmah, sifat apa? Penyayang. Tadammunan, iaitu dari segi kandungan. Mana pengertian nama tadi? Apa nama tadi? Kena tunjuk pada zat Allah. Apa pengertian nama tadi? Itu memiliki rahmat, ar-Rahmah.
pengasih penyayang. Pengasih penyayang. Nama tadi menunjukkan kepada pengertian maksud ada memiliki rahmat. Allah Taala ada rahmat. Kemudian wala ghairiha, tapi nama tu juga bila disebut Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, dia juga menunjukkan kepada selainnya minas sifat, daripada sifat-sifat allati lam tushtaqqa minha, yang tak dikeluarkan daripada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Contoh dia Al-Hayah, sebab kalau dia pengasih penyayang dia mesti hidup, dia tak boleh mati. Mana boleh pengasih penyayang tapi mati. Jadi kita pandang dekat air ni penyayang sungguh, bismillah, dia tak hidup. Macam mana mungkin dia penyayang? So jadi bila kita sebut penyayang atau pengasih, mesti ada hayah. Lepas tu untuk menyayangi, dia mesti ada kudrah. Kalau tak berupaya untuk menyayangi, dia bukan, dia tak mati, tak hidup. Jadi maksud dia, bila sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Ta'ala, ataupun Al-Malik ke Al-Quddus ke, semua tu akan terbagi pada tiga. Satu, nama tu tunjuk pada zat Allah Ta'ala. Kedua, nama tu ada kandungan pengertian dia. Contoh kalau yang kita sebut tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, maksud dia ada rahmat, sifat rahmat bagi Allah. Kalau kita sebut contoh macam Qadir, sifat kudrah bagi Allah, maksud nama tu. Kemudian yang ketiga, menunjuk kepada nama-nama lain yang bukan daripada nama tersebut, yang secara mesti. Sebab contoh macam hidup tadi, Al-Hayah dan Kudrah tadi tu mesti ada. Kalau tak ada, atau iradah, tak ada iradah, tak boleh. So balik pada asal, macam objek yang sedemikian, yang mati, tak boleh menyayangi. Yang tak berkuasa, tak boleh menyayangi. Sehingga Allah Ta'ala bila sebut nama-nama Allah Ta'ala, dia akan balik pada tiga perkara tadi. A, tunjuk pada zat Allah Ta'ala. B, maksud apa dalam nama tersebut. C, menunjuk kepada nama lain yang bukan daripada nama itu berkenaan, yang secara mesti. Bagi dia sebut mesti tadi, pasal contoh macam dia khaliq, dia nak cipta, dia mesti hidup. Kalau dia tak hidup, macam dia nak mencipta? Faham tak? Jadi maksud nama tadi, dia akan mengandungi tiga pengertian berkenaan. Okey. Wa hakadha sairu asma'ihi. Demikianlah kesemua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tunjuk pada zat, kandungan nama, dan juga tunjuk pada nama-nama lain, ya, sifat-sifat lain yang tidak ada pada nama itu sendiri, secara mesti, secara kemestian. Mana kalau untuk ada ini, mesti ada ini. Untuk ada, contoh tadi khalq, mesti ada hayah, mesti ada iradah, mesti ada kudrah, mesti ada yang lain. Dia tak boleh ada ini tanpa ini. Sebab tu ada nama-nama Allah Ta'ala, nanti kita belajar depan sikit. Dia ada nama-nama yang dipanggil sebagai nama tu merangkumi kepada bentuk yang lebih luas. Dia nama tadi, macam Nabi sebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Kenapa Nabi sebut wahai Maha Hidup, wahai Maha Terusan mentadbir? Macam ni antara doa zikir pagi petang kita, yang Nabi ajarkan supaya kita sebut Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Maha Hidup, wahai Maha Terusan bertakbir, dengan rahmat aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, elokkan urusanku ke semua sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku pada diriku sendiri walau sekelip mata. Ini kita minta Allah uruskan kita. Tapi kenapa sebut hayah? Banyak nama lain. Jadi para ulama bahaskan kerana nama hayah tadi, dalam nama hayah tadi akan merangkumi ke semua nama-nama yang lain. Tanpa hayah takkan ada rahmah, tanpa hayah takkan ada kudrah, tanpa hayah takkan ada iradah, takkan ada yang lain. Sebab tu kita kata secara mesti dipanggil. So okey, dia tiga tu faham. Dan demikianlah ke semua nama-nama Allah Ta'ala. Okey. Wa dzalika bi khilaf makhluk, dan itu adalah berlawanan dengan makhluk. Sebab faqad yusamma hakiman wa huwa jahilun. Kerana seorang manusia itu mungkin dinamakan hakim, tapi dia jahil. Maksud hakim tu wise, bijaksana. Tapi orang tu jahil. Ada je. Ataupun hakaman, seorang yang mempunyai kebijaksanaan, ataupun seorang yang adil, tapi wahwa zalim, tapi dia zalim. Nama ada tapi tidak ada pada sifat dia. Okey. Wa azizan wahwa dhalilun, dipanggil seorang tu dengan apa? Perkasa, tapi dia hina, dia tak kuat. Wa syarifan wahwa wadi', dan dia dipanggil sebagai mulia, nama dia syarif tapi dia wadi', dia hina, rendah. Kariman wa walaim, noble, dinamakan dengan Nabi noble, bangsawan, tapi dia
tercela. Pada orang tak nampak dia sebagai yang bagus. Salihan, dipanggil orang tu dengan soleh. Wa huwa talihun, tapi dia seorang yang taleh. Okey. Wa sa'idan, bahagia, tapi dia apa? Wa huwa syaqiyun, dia sengsara. Okey. Wa asadan, wa hamdalata, wa alqamatan. Namakan dia sebagai apa? Asad. Nama singa. Hanzalah, Alqamah, yang panggilan singa jantan sebagainya, Usama. Tapi dia bukan sedemikian. Boleh jadi nama macam tu. Tapi bagi Allah Ta'ala, setiap nama itu adalah sifat. Ulang balik. Pertama, tunjuk pada zat. Kemudian, dia ada pengertian dalam tu mesti ada pada Allah Ta'ala. Maksud yang ada dalam nama tersebut. Kemudian, tunjuk pada sifat yang lain yang tidak ada dalam nama berkenaan secara mesti. Fasubhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah Ta'ala dengan puji-pujian kepadanya. Wa huwa kama wasafa nafsahu, dan dia seperti mana dia sifatkan dirinya. Wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu, dan mengatasi apa yang disifatkan dia dengannya oleh makhluknya. Apa makhluk sebut, tak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya sifat. Tinggi mana pun kita sebut pujian, tak akan mencecah kepada apa yang sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tajuk asal, kena faham. Sebutan kita, pemahaman kita takkan mengatasi apa yang Allah Ta'ala ada. Sebab kita tak pernah meliputi pada Allah Ta'ala dari segi pengetahuan. Okey. Soalan. Okay. Ala kam kismin dilalatul asma'il husna min jihati tadamuni. Kepada berapa bahagiankah petunjuk nama-nama Allah Ta'ala dari segi kandungan? Mana bila kita kata tadi kan, Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, maksud dia ada rahmah. Al-Qadir ada qudrah. As-Sami' ada ada pendengaran. Al-Basir ada penglihatan. Okey, bila kita kata kandungan nama tersebut, berapa bahagiankah dari sudut kandungan nama tadi kepada Allah Ta'ala? Dia kata, Jim, hiya ala arba'ati aqsamin, ia kepada 4 bahagian. Al-awwalu, yang pertama, al-ismu al-alamu. Al-ismu al-alamu al-mutadamminu li jami'i ma'anil asma'il husna. Yang pertama, di kandungan dia kata, dia adalah nama. Okay, nama yang menjadi simbol yang mengandungi kepada semua makna-makna nama yang terbaik, iaitu Allah. Kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim balik pada Allah. So jadi Ar-Rahman tadi merangkumi ke semua nama-nama Allah Ta'ala yang lain, sebab menunjuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Walihada ta'til asma' jami'uha sifatin lahu. Kerana ini datang semua nama-nama sebagai sifat bagi Allah. Kita nama belum tentu sifat. Nama adli mungkin belum tak adil. Kan? Nama adli, keadilanku, tapi mungkin tak adil. Nama tadi lah, macam orang tu apa berani, tapi mungkin tak berani. Nama panglima, tapi mungkin tak gagah pun. Nama untuk makhluk, tapi untuk Allah Ta'ala, setiap nama itu adalah sifat yang ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Al-Hasyr 24. Al-Hasyr 24. Apa Allah Ta'ala firman? Huwallah, dialah Allah. Al-khaliqu, yang menciptakan. Al-bari'u, yang mengadakan. Al-musawwiru, yang membentuk rupa. Ni semua ni penting bila kita kenal tentang perbuatan Allah Ta'ala mewujudkan apa-apa, kemudian adanya benda berkenaan di atas sifat yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita sebenarnya akan menjadi redha, sebab Allah Ta'ala yang pilih untuk kita perkara berkenaan. Kalau kita rasa kekurangan, kita berdoa. Tapi bukannya kita tak puas hati dengan apa Allah Ta'ala beri pada kita. Untuk dunia ini, semua sekali adalah ujian. Dan elok rupa kita, kulit kita cantik ke tidak dan sebagainya, semua tak ada kaitan dengan masalah lain. Sebab Allah Ta'ala yang mengadakan kita sedemikian. Tapi atas kita pula belajar untuk redha. Sebab kita tahu Allah Ta'ala tak tahu apa yang dia buat. Dia alim, hakim, khabir, rahim. Ini kena faham satu sudut asal. Jadi dia kata semua nama Allah Ta'ala tu sifat. Okay? Wa nahwi dzalika, dan sebagai contoh itu, seperti contoh itu, walam ya'ti huwa qattun tabi'an li ghairihi min asma', dan tak pernah datang ia sama sekali ikutan kepada selainnya daripada nama-nama. Tak pernah dia Allah ni nama bagi yang lain, tapi nama bagi dirinya sendiri, dan semua nama yang datang untuk dirinya, bukan untuk yang lain sebenarnya. Ya, kalau yang lain tadi kita kata atas anugerah Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala jadikan seorang tu penyayang, kan, lembut, kan, baik. Semua tu Allah Ta'ala yang
jadikan sedemikian. Adapun pada Allah Ta'ala, dia adalah sifat Allah Ta'ala secara asal. Okay. Jadi kandungan pertama sekali, dia mengandungi kandungan nama tadi kepada semua nama-nama yang lain. Kedua, asani ma yatadammanu sifat zatillah. Apa yang mengandungi sifat zat Allah Ta'ala itu sendiri. Ada yang nama tadi menunjuk kepada zat. Okay, sifat bagi zat Allah Ta'ala sendiri. Ka ismihi, seperti contoh nama dia Ta'ala As-Sami'. As-Sami' Al-Mutadamminu sam'ahu al-wasi'a jami' al-aswat. Dia kalimah Sami' tu, nama Sami' tu mengandungi pengertian pendengarannya yang luas. Pendengarannya meluasi semua suara. Sawa'un 'indahu sirruha wa 'alaniyatuha. Sama saja di sisi Allah Ta'ala sembunyinya ataupun terang-terangannya. Kita ni adalah orang limitation kita. Orang jauh tak dengar. Orang belakang dinding kita tak dengar. Orang cakap perlahan sangat kita tak dengar. Atau bukan daripada spektrum bunyi yang kita boleh dengar. Kan kita punya frekuensi tak sama, tak dengar. Macam dia kata whistle anjing kita tiup anjing dengar, kita tak dengar. Jadi benda tersebut kita kata ada dia punya frekuensi tersendiri yang kita boleh dengar. Yang mana makhluk lain tak dengar. Tapi Allah Ta'ala semua sekali bunyi, semua sekali suara didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira yang disorok-sorokkan atau diterang-terangkan, sama saja si Allah Ta'ala. Okay? Itu nama itu dari kandungan kedua, sifat mengandungi sifat pada zat. Wa ismuhul basir, nama Allah Ta'ala al-basir pula, al-mutadamminu basaruhu, yang mengandungi pengertian penglihatannya, an-nafidha fi jami'is mubsirat, yang telus kepada semua yang dilihat. Sawa'un daqiquha wa jaliluha, sama sahaja yang halusnya, yang seninya ataupun yang besarnya. Besar ke kecil sama je. Tak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang tak dilihat oleh Allah Ta'ala. Wa ismuhu al-alim, nama dia al-alim pula, al-mutadamminu ilmuhu al-muhita. Dia mengandungi pengetahuan Allah Ta'ala yang meliputi. Alladhi, yang pengetahuan Allah Ta'ala ni macam surah Sabah ayat ketiga, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak terlepas daripada Allah Ta'ala walau seberat zarah pun di seluruh langit, tidak juga di bumi. Wala asgharu min dzalika, dan tidak lebih kecil dari itu. Wala akbaru, tidak juga besar. Kesemuanya tak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Wa ismul qadir, nama Allah Ta'ala al-qadir pula, al-mutadamminu qudratahu, mengandungi pengertian kudrat Allah Ta'ala. Ala kulli syai'in, kata setiap sesuatu, ijadan wa idama, dalam mewujudkan atau mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan, dua-dua kembali kepada kuasa Allah Ta'ala pada perkara itu. Jadi ini semua ni dari segi sudut kandungan nama. Yang pertama tadi, nama tadi adalah lambang atau simbol yang mengandungi kepada semua pengertian nama-nama yang terbaik. Itu Allah Ta'ala itu sendiri, tunjuk pada zat Allah Ta'ala. Kedua, nama itu ada pengertian dan maksud. Yang maksud tadi pada syiar satu tadi, kepada apa yang berkaitan dengan pendengaran Allah, penglihatan Allah Ta'ala, ilmu Allah. Di dalam nama tu ada maksud tersebut. Yang ketiga dia kata, ma yatadammanu sifata fi'lin, ada yang mengandungi, nama Allah Ta'ala mengandungi sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Tadi sifat pada zat. Mendengar, melihat, berkuasa, itu adalah sifat pada zat. Yang ini mengandungi sifat pada perbuatan. Seperti al-khaliqu, yang menciptakan, menciptakan. Okay? Yang menciptakan ciptaan. Ar-Razzaq, Ar-Raziqu, yang beri rezeki. Al-Bari'u, yang mengadakan. Al-Musawwiru, yang membentuk rupa. Kan semua nama-nama ni tadi terlibat dengan perbuatan. Dia bukan nama saja, tapi nama tu ada perbuatan. Dia bukan sifat pada zat. Sedangkan macam Al-Hayah, Al-Qudrah, As-Sam', Al-Basar, itu pada zat Allah Ta'ala. Nama pada zat. Yang ini nama pada perbuatan. Nama pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ar-Rabi'u, yang keempat, ma yatadammanu tanazzuhahu ta'ala wa taqaddusahu an jami'in naqaisi. Apa yang mengandungi itu pengertian bersihnya Allah Ta'ala, sucinya Allah Ta'ala daripada semua kekurangan-kekurangan. Seperti Al-Quddus,
Al-Quddus yang maha suci daripada segala kekurangan, kecacatan, ketidaksempurnaan. As-Salam yang sejahtera daripada kecacatan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Jadi nama-nama tadi dia ada apa isi kandungan dia pada empat benda, empat perkara, empat sudut. Satu, kepada zat Allah Ta'ala itu sendiri. Maksud nama tadi tunjuk pada Allah, yang sebenarnya pengertian dia balik pada semua nama. Bila kita sebut Allah, kita sebut Ar-Rahman, tunjuk pada Allah Ta'ala, dan Allah sendiri merangkumi pada semua nama-nama yang terbaik. Kedua, pengertian pada zat, kandungan pada zat. Maksud nama tadi adalah penunjuk kepada pengertian pada zat, seperti mendengar, melihat, hidup, berkuasa. Kemudian kandungan nama tadi menunjukkan kepada perbuatan, sifat perbuatan Allah Ta'ala, seperti mencipta, memberi rezeki, mengampunkan. Ini kat sini. Yang keempat, nama Allah Ta'ala, nama tadi mengandungi pengertian kepada menyucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Itu sudut pengertian nama-nama tadi. Daripada sudut ini, empat arah inilah setiap nama tadi akan pergi. Baik. Yang seterusnya, soal. Kam aksamil asma'il husna min jihati itlaqiha 'ala Allah azza wa jalla. Berapa bahagiankah nama-nama yang terbaik dari sudut penuturannya, pelafazannya terhadap Allah azza wa jalla. Bila kita sebut tentang Allah tentang nama Allah Ta'ala tadi, berapa bahagian nama-nama tadi? Berapa bentuk? Dia kata kadang sekarang ni bila kita sebut nama bagi Allah Ta'ala, tapi apa bahagian-bahagian dia? Okey, dia kata kat sini. Jim, jawapan, minha ma yutlaqu 'ala Allah mufradan aw ma'a ghairihi. Ada nama-nama tadi yang dilafazkan, dituturkan kepada Allah Ta'ala secara tunggal, atau bersama dengan selainnya. Nama tu dipanggil Allah Ta'ala dengan nama tu atau ganding dengan lain-lain. Wa huwa ma yatadammanu sifatal kamal, dan dia adalah apa yang mengandungi sifat kesempurnaan. Bi ayyi itlaqin, dengan apa-apa cara penuturan. Kita tuturkan secara bersendirian pun dia sempurna, tuturkan bersama beriringan pun bersempurna. Sebab kita perasan dalam Quran Karim, Allah SWT sebut tentang dirinya, kadang-kadang dia sebut tentang innallaha ala kulli syai'in qadir, tunggal. Tapi kadang-kadang Allah sebut wallahu azizun hakim, dua. Jadi maksudnya kadang-kadang diletakkan nama tadi, digandingkan, kadang-kadang dituturkan secara bersendirian. So sekarang ni penuturan nama Allah Ta'ala ni kepada Allah, bila kita tuturkan kepada Allah Ta'ala nama-nama tadi berdasar Quran dan hadis, dia akan pecah pada empat bahagian. Bentuk pertama yang kita lafazkan nama tadi secara bersendirian atau bergandingan, tapi macam mana pun kita lafazkan, semua tunjuk pada kesempurnaan dengan apa-apa cara penuturan kita. Contoh, Al-Hayyu, yang maha hidup, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha mentadbir. Al-Ahad, yang maha tunggal. As-Samad, yang maha menjadi tempat pergantungan. As-Samad, yang menjadi, kalau tidak maksud asal dia padu, ikut bahasa linguistik maksud dia padu, tapi bagi Allah Ta'ala kita tahu tempat pergantungan. Sebab yang lain kita bergantung dia akan rosak, tapi Allah Ta'ala saya kita bergantung takkan rosak. Okey. Wa nahwi dzalika, dan selain itu. So pertama ni kita lafazkan singular atau bersama yang lain tak ada masalah, sebab nama ni semua tunjuk pada kesempurnaan. Okey. Kedua dia kata wa minha, dan ada di antara nama-nama Allah Ta'ala ni tadi, la yutlaqu 'ala Allah illa ma'a muqabilihi. Takkan dituturkan, tak akan diucapkan kepada Allah Ta'ala kecuali dengan yang lawan dia, bersama lawannya, lawan pengertiannya. Wa hiya ma idza ufrida aw hama naqsa. Pasal kalau kita tunggalkan satu je, dia memberikan kekeliruan, ada sifat kekurangan bagi Allah. Seperti ad-daru an-nafi'u, yang beri mudarat, yang beri manfaat. Yang beri mudarat, yang beri manfaat. Kena sebut dua-dua sekali. Contoh, al-khafidu ar-rafi'u, yang merendahkan, yang mengangkat. Al-mu'ti al-mani'u, yang memberi, yang menghalang. Al-mu'izzu al-mu'izzi al-mudhilli, yang memuliakan, yang menghinakan. Wa nahwi dzalika. Okey, jadi apa masalah nama-nama ni? Dia kata, fala yajuzu itlaqud dar, maka tak harus kita melafazkan tunggal
Ad-dar, Allah ad-dar saja. Tak boleh kita lafaz macam tu. Walal khafidu, jangan juga lafazkan al-khafid saja. Al-mani'u, yang menghalang saja. Wal mudhil, yang menghinakan saja. Tak boleh lafaz macam tu. Kullin alam firadi, semua satu nama-nama tadi secara tunggal. Tak boleh. Kena lafazkan dengan pasangan dia. Wa yutlaqatu syai'un minha fi wahyi kadzalika, dan tak pernah dilafazkan dalam wahyu Allah Taala sedemikian sama sekali. Mana sebut dia saja, tak sebut yang lain, tak ada. Dia sentiasa bergandengan. Sentiasa disebutkan bergandengan. La fil kitabi wala fi sunnati, tidak dalam kitab, tidak dalam sunnah. Sebab apa? Macam ni lah, macam kita kata bila kita sebutkan maka kadang-kadang lah bila kita sebutkan berkenaan dengan sebahagian sifat atau af'al Allah Ta'ala, yang mana kita kata kalau kita baca dia dalam satu sudut yang salah, kita akan nampak macam tak patut macam ni. Contoh macam Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang memperolok-olokkan mereka. Ni kadang-kadang Mu'tazilah sebenarnya kalau nak sucikan Allah dari sifat makhluk, dia buang. Dia tak boleh cakap macam ni pada Allah Ta'ala. Tak patut cakap macam ni pada Allah Ta'ala, dia kata. Sebab tu juga sebab kononnya nak sucikan Allah, tapi sebenarnya setiap nama tadi macam muntakim dan sebagainya, dia kena berpadanan pada tempatnya, baru kita nampak realisasi nama tadi maksud dia yang sebenar apa. Kalau kita sebut Allah Ta'ala ni membalas saja, kita akan hilang gambar. Kita akan dapat dalam kepala kita macam Allah Ta'ala ni macam apa, kasar, ganas, tak lembut, tak sayang pada hamba-hambanya. Sebab punca dia sebab kita letakkan nama dia tunggal. Tapi dalam senario yang betul, kita akan nampak nama tadi adalah sangat-sangat betul, sangat tepat. Saya nak contoh dulu, saya kata apa, bila kita tengok macam Allah Ta'ala ni apa, yang membalas kan, yang menghukum, di mana dia punya kecantikan dia? Bila kita letakkan kepada siapakah dihalakan sifat tadi. Contoh kalau kita letakkan secara asas sifat Allah Ta'ala macam tu saja, bukan dengan konteks, dia akan jadi masalah. Tapi bila pada tempatnya, contoh macam ni sifat pemaaf dengan penghukum, memaafkan dan juga menghukum. Kalau tak sebut yaghfirul man yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah dia mengampunkan siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Bila kita tak dua nama tadi, dua sifat tadi, dua af'al tadi, mengazab, memaafkan, mengampunkan, kita akan nampak mengampunkan tu sangat mulia. Mengazab tu Allah tak perlu pun, kenapa nak kena azab? Di sini tu Allah Maha Kaya, kenapa nak azab kita? Orang akan kula cakap macam tu. Tapi sebenarnya bila kita sebut pada konteks, kepada siapakah azab tadi, baru kita akan nampak dalam diri kita ni, kita panggil apa, kefahaman yang betul. Saya bukan nak jadi ajak tuan-tuan tengok cerita Tamil, tapi contoh cerita Tamil kan, tuan-tuan tengok bila orang jahat buat jahat, pukul orang, tuan-tuan geram. Tengok dia buat kejahatan tu, kita menggeletar. Dia pukul orang, bunuh orang sebagainya. Okay. Tapi bila kes hero pukul orang jahat, kadang-kadang dua kali ganda daripada orang jahat tu buat. Orang jahat tu buat campak orang ke dinding je. Hero campak orang tu ke dinding, dinding pecah. Hancur dinding. Campak datang bangunan tu cocok kat besi. Tiba-tiba tuan-tuan bertepuk tangan. Kenapa? Kita tiba-tiba macam suka, happy. Ganas kot. Ganas kot. Kenapa jadi happy? Ini masalah dia. Di mana sifat pembalasan tadi tu kena dengan tempat. Dan barulah kita kata dari sudut masalah nama tadi tu, bagi Allah Ta'ala sebagai contoh, bila kita buat gandengan, dia akan jadi betul. Bila kita buat tunggal sahaja, ada masalah. Bahawa orang tu kata pembalas, menghukum, kan baik maafkan. Kalau dimaafkan pun tak ada masalah. Kenapa dia tak nak hukum? So, tapi dia lupa sebenarnya, dalam diri dia sendiri pun dah ditanamkan sifat apa tahu? Suka pembalasan kepada orang yang jahat. Dalam diri dia. Lepas tu bila tengok, dulu saya ingat apa, cerita-cerita apa, geng-geng tengok wrestling, WWF zaman dulu. Kalau perasan tak? Bila time orang jahat tu buat cincin ni kan, geram-geram. Lepas tu bila time Hulk Hogan pukul orang, awak sorak, kenapa?
Pukul kadang berganda-ganda kot. Pukul, tendang, terajang, campak. Asal happy? Itu yang kena faham kan. Dalam diri kita sebenarnya, itu yang sebenar. Bila Allah Ta'ala menghukum atau memaafkan atau mengampunkan pada siapa yang layak. Dan baru kita boleh faham. Kalau tidak, kita akan sentiasa membandingkan kenapa Allah Ta'ala tak sekian, kenapa tak sekian, kenapa tak sekian. Sedangkan bukan caranya macam tu kita bermuamalah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, dia kata nama-nama yang kedua ni, yang tak boleh sebut satu, kena sebut dua. Mana sebut ad-dar, mana mudarat, an-nafi'. Kena sebut dua-dua sekali. Al-mu'iz wal-mudhil, dua-dua sekali. Al-mani'u al-mu'ti, yang memberi, yang menghalang. Al-basitu al-qabidu, yang melapangkan rezeki, yang menahan rezeki. Kena sebut dua-dua sekali. Tak boleh sebut salah satu sahaja. Okey? Baik. Wa min dzalika, di antara itu contoh dia bagi kat sini, ismuhu ta'ala, namanya ta'ala, al-muntaqimu, yang maha membalas. Pada musim-musim apa zaman doa Qunut Nazilah ni dibaca kan memang ya muntaqim, ya jabbar, ya qahar kan, kita sebut kan, dengar sebutan tu. Kalimah muntaqim ni, ialah banyak orang kadang-kadang adalah hamba-hamba Ta'ala ni yang kononnya anti perang, tak suka peperangan berlaku dan sebagainya. Dia akan cakap lah, dia kata, Allah kenapa lah minta balas, minta lah orang tu bagi hidayah. Dia akan jadi dalam diri dia macam nama tu kasar, dia kata. Jadi orang tu dengar, orang bukan Islam dengar lagi, diorang jauh dari kita. Ada orang fikir macam tu. Sedangkan situasi tu dan memang patut diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diorang masih lagi macam cuba untuk janganlah macam ni, jangan macam tu. Dan kadang-kadang orang macam ni, saya ingat dia cakap ni bila time kena kat orang, kena kat dia lain macam jadi. Saya ingat dulu ada satu rencana. Saya cari balik kat YouTube, dah hilang. Dan rencana tersebut, seorang wartawan daripada BBC, dia pergi pusing tanah Arab, pergi Jeddah, pergi sekian, sampai kat Jeddah, diorang bawa dia pergi kat tempat hukuman hudud dibuat di salah satu masjid. Kita biasa kalau pergi dulu umrah, balik tu diorang akan bawa kat satu, ada 3 macam batu besar, yang dia kata kat sini biasa diorang akan buat sebat ke pancung ke, dia buat kat sini. So perempuan ni, wartawan ni, dia pergi tempat tu. Sampai tempat tu, diterang pada di tempat berkenaan seorang doktor. Doktor PhD lah, yang penjaga tempat berkenaan, doktor something nama dia, orang Arab, boleh cakap English. Terang ke tempat ni apa. So wartawan ni cakap, dia kata kami dekat barat, kami dah tinggalkan capital punishment ni, kami tak buat dah. Kami rasa dia barbaric. Dia adalah hukum yang berbentuk ganas, kasar. Ya, bagi manusia tak bertamadun boleh lah, untuk orang yang bertamadun tak patut buat. Dia cakap yang tu. Lepas tu doktor ni jawab, dia kata dia ada 2 side pada semua keadaan. Kau cakap macam ni sebab bukan keluarga kau kena. Kita duduk luar kan, bukan keluarga kita yang kena bunuh, bukan keluarga kita yang kena aniaya, kena ragut, kena rogol, bukan. Kau duduk kat luar, betul? Kau cakap macam ni. Tapi kalau keluarga kau kena, keluarga kau kena bunuh, kau punya perasaan macam mana? Bukan perempuan tu berubah terus. Berubah, wartawan tu terus berubah. Dia kata, two side of everything. Pasal kita lihat sebagai orang luar, kita akan cakap macam tu. Kita dalam keadaan tadi, baru kita tahu. Barulah nakkan keadilan. Tak adil kan. Patutnya orang ni dihukum, siapa yang bunuh ni kan. Dia akan cakap lah. Tapi realiti dia, kalau kita faham balik, sebenarnya, sudut dia, bila tak kena pada dia, dia cakap lah. Bila kena pada dia, nak keadilan. Ini kadang yang liberal, cakap macam ni. Bila time kena kat orang, dia cakap. Kena kat dia, tiba-tiba, tak boleh, dia kena keadilan, kena tuntut. Tak boleh tangguh, kan. Apa dia, hukuman yang ditangguhkan adalah keadilan yang ditangguhkan. Dia ayat keluar. Tapi ni kat sini dia baca Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Muntaqim, yang maha membalas. Maha membalas. Itu balas balik kepada keburukan yang dibuat. Orang buat buruk, balas buruk balik. Al-Muntaqim. Dia kata apa? Lam yutlaq fil Qur'ani illa ma'a mu'alliqihi. Tidak disebut dalam Quran illa ma'a muta'alliqihi. Kecuali disebut bersama dengan yang berkaitan dengannya.
Muntakim pada siapa? Untuk siapa? Kakaulihi ta'ala, macam firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Sajadah 22, Allah Ta'ala nyatakan, inna minal mujrimina muntaqimun. So kami terhadap orang-orang yang membuat kesalahan benar-benar akan membalas. So kena mujrim, penjenayah, Allah Ta'ala akan balas. Kena dengan tempat dia. Okay? Au bi idafati dhu, ataupun dengan sandaran dhu, kalimat dhu yang memiliki, ila sifatil mushtaqi minha, kepada sifat yang dikeluarkan daripada pengertian nama tadi. Kakaulihi firman Allah Ta'ala, wallahu azizun dzuntiqam. Allah Ta'ala Maha perkasa, memiliki akan pembalasan. Bukan sentiasa membalas, tapi dia ada memiliki pembalasan. Dia boleh balas. Dia boleh ampunkan, dia boleh balas. Tapi dia memiliki akan pembalasan. Balas dendam tu dia akan ada. Dia boleh buat. Sebab tu benda ni tergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Atas kita macam orang tu mati, berzina ke, berjudi, minum arak sebagainya kan. Mati macam tu. Kita tetap bila mandi, uruskan dia, kena mandikan, kafankan, solatkan, tanam. Tetap kena doa, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'afanhu. Sebab apa? Dia tergantung pada keputusan Allah Ta'ala. Allah nak Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala nak Allah Ta'ala azab. Tapi kita akan minta kepada Allah Ta'ala untuk ampunkan dia. Sebab tergantung kepada Allah. Allah ada memiliki pembalasan, tapi Allah Ta'ala tidak semestinya membalas. Tidak semestinya membalas. Sebab tu kita kena ingat, macam hadis Nabi SAW, bila Nabi tegur seorang sahabat yang dia minta Allah Ta'ala habiskan kepada dia segala hukuman, kalau dia ada hukuman di hari akhirat, habiskan di dunia. Biar kena kat dunia habis. Sebab banding akhirat dengan dunia, akhirat kekal abadi. Dunia ni sikit je sebenarnya. Kalau kita demam ke, sakit ke dengan sebab dosa kita, ia nilai yang sangat kecil banding akhirat. So sahabat ni dia ada tercakap kalimah berkenaan. Nabi datang ziarah dia. Sahabat yang ceritakan hadis berkenaan, dia kata, diorang datang ziarah dia, dia macam anak burung, gugur, bulu badan habis. Macam kena apa? Kena apa? Kena radioaktif. Kena kemoterapi, bulu badannya habis. Macam anak burung, dia kata. Yang Nabi doakan dia. Ada riwayat Nabi doakan 3 hari, lepas tu Nabi datang balik, jumpa dia. Ada riwayat Nabi tengok dia, Nabi terus cakap, la'allaka qulta syai'a, barangkali kau dah cakap something. Kau dah cakap benda tu? Dia kata. Dia diam. Dia lama sikit dia cakap, dia kata, ya Rasulullah ada. Dia kata, aku kata, ya Allah, kalau sekiranya aku ada dosa untuk dihukum dari akhirat, habiskanlah di dunia. Nabi marah. Nabi kata dengan dia, kenapa kau minta dihukum? Kenapa tak minta ampun? Kenapa tak kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa tak cakap kalimah tu? Nabi tegur dia sebab perbuatan dia minta hukum, kita takkan mampu sebenarnya. Kalau ikut logik kita, kalau dah kita buat banyak ni, kena bayar banyak ni jugalah. Tapi bagi Allah Ta'ala, kita banyak mana kita datang, jangan kita minta dihukum. Dan kata macam manly, saya rasa jantan untuk menghadapi semua dosa yang saya buat. Oh jangan. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, dosa banyak mana pun kita rosak, salah mana pun kita buat, datang balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mempunyai persiapan untuk mengampunkan kita. Itu diajar dalam agama. Tapi kalau kita ikut logik kita, tak boleh lah. Kan dia buat ratus kesalahan, yang ini buat satu kesalahan, mestilah yang ratus lagi teruk. Payah nak diampunkan. Tapi dalam agama tak macam tu. Sebab ini kita kata kenal nama Allah, kenal sifat Allah melalui wahyu sangat penting. Sebab jadikan kita tidak putus asa, jadikan kita faham Allah Ta'ala memang bersedia mengampunkan kita. Kalau tak, nanti kita akan putus asa. Kita kata tak ada guna dah aku, Tuhan takkan sayang aku dah. Itu yang benda-benda bila berlaku, bila manusia tak faham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia memiliki pembalasan, tapi bukan maksud dia akan pasti balas. Lepas tu kita tetap akan doakan orang yang mati buat maksiat pun, kita akan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap kita doakan sama. Sebab kita tahu bahawa dia berhak dapat keampunan Allah Ta'ala. Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Allah nak azab, Allah azab. Allah Maha Adil. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sebab tu kenapa kita tetap doakan. Ni baru ni ada siapa entah cakap, dia kata orang yang buat dosa besar maka telah murtad. Mana ada?
Menghalalkan dosa besar, ya. Menghalalkan dosa kecil pun, ya. Boleh menjadi murtad bila kita halalkan yang haram. Menghalalkan yang haram, ya, keluar agama. Tapi kalau kata orang sebut buat dosa, tapi kita kata dia nak bertaubat, dia boleh taubat lah. Kita suruh bertaubat. Bukan kita datang kata tak ada taubat bagimu, kan? Biar kena hukum dan sebagainya. Itu masalah jugalah. Okey, baik. Okey, dia kata sini Ali Imran ayat keempat. Okey. Soalan. Taqaddama anna sifatillahi ta'ala minha dzatiyatun wa fi'liyatun. Fama mithalu sifatu dzatiyati final kitab. Telah lalu bila kita sebutkan tadi, pengertian nama Allah Ta'ala tadi tunjuk pada zat Allah. Kemudian ada tunjuk pada Allah Ta'ala sendiri yang merangkumi semua nama-nama yang ada. Kemudian ada nama-nama tadi tunjuk pada zat Allah Ta'ala. Okay? Ada zat Allah Ta'ala. Kemudian ada yang tunjuk pada perbuatan Allah Ta'ala. Kita sebut tadi, kan? Okay. Jadi dikata kat sini, telah berlalu bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala ada di antaranya zatiyah, ada bersifat zat, wa fi'liyah, dan juga ada bersifat fi'il, perbuatan. Fama mithalu sifatiz zati minal kitab. Maka apakah contoh sifat-sifat zat daripada kitab Allah Ta'ala? Okey, jawapan. Mithlu qaulihi ta'ala. Contoh sifat zat ni adalah qauluhu ta'ala firman Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ke-64. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangan Allah Ta'ala itu terbuka. Mana orang musyrik, orang Yahudi kata tangan Allah terpasung. Bahkan Allah Ta'ala jawab, bahkan dua tangannya adalah terbuka, memberikan, membelanjakan kepada makhluknya sebagaimana dia kendaki. Okey, ayat ni sebut dua tangan. Kita faham nak kalimah, tak tahu rupa, tak tahu cara. Tak boleh nafikan pula. Macam mana pada perkara lain tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala, kita boleh nafikan, kita kena isbatkan. Kata ada tapi tak tahu. Kalimah ada, tahu makna tapi tak tahu cara. Bagi Allah Ta'ala, dengan maha tinggi Allah Ta'ala, dengan apa yang layak bagi dia. Tak dibandingkan dengan makhluk. Okey. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-88, ni pun juga sifat yang nama yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala yang bersifat zat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Ada wajah. Jadi ada dua tangan. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat ke-28, ayat 27, Allah Ta'ala nyatakan, wa yabqa kullu man 'alaiha fan. Semua di atasnya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan. Sebut wajah, sebut wajah. Ini yang kita kata dari segi asalnya, memang Nabi sendiri SAW bila para sahabat tanya, sebutkan, Nabi terangkan berkenaan dengan antara nikmat paling besar bagi hamba dalam syurga nanti adalah melihat kepada wajah Allah. Itu nikmat terbesar yang hari akhirat nanti akan berlaku pada kita. Tapi kena ingat, jangan jadi kita macam geng-geng ahli kalam. Dia kata Allah Ta'ala tak dilihat, tapi Allah cipta dalam mata manusia tu, kat mata tu diciptakan image yang diorang akan nampak. Allah tak ada depan tapi ada image kat dalam mata. Ni gila. Ni geng-geng ahli kalam. Dia tak nak, dia pasal bagi dia, pasal diorang sentiasa menjadikan batasan apa yang diletakkan oleh Aristotle sebagai garis panduan untuk mana makhluk, mana Tuhan. So apa yang Aristotle sebut tentang sifat makulatul arsh tu, dijadikan sebagai disiplin untuk tahu mana objek yang makhluk. Mana apa-apa berlawanan ini baru Tuhan. Jadi maksudnya apa yang berselari dengan ini, dia buang terus. Contoh antaranya ada volume, ada mass, ada apa? Ada posisi, dikuasai oleh masa, tempat, dia kata makhluk. So dia buang, Allah Ta'ala tak ada. Tak boleh. Dia kata macam tu. Tak boleh ada dilihat. Sebab kalau dilihat, dia mesti dia bertempat. Macam mana kita lihat benda tak bertempat? Macam nak lihat benda tak bertempat? Dia kata tak ada, ini akan dicipta kat mata. Lepas tu kita tanyalah, ciptaan kat mata tadi makhluk ke bukan? Yang dicipta image kat mata tu, itu makhluk ke bukan? Allah cipta image kat mata makhluk untuk lihat dia, tak nampak depan tapi kat sini. So jadi image tu makhluk ke bukan? Ini sangat bahaya sebenarnya kumpulan-kumpulan ni. Kata. Jadi kita sebut, kita Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim kan, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira, kepada Tuhan mereka ia memandang. Ila rabbiha, kepada Tuhannya ia memandang. Kita akan memandang Allah Ta'ala. Quran sebutkan. Maka Imam Syafi'i kata, bila sebut Allah kata kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, tidak sekali-kali mereka pada hari berkenaan dari Tuhan mereka akan dihijab. Maksudnya bila ada orang dihijab, ada orang akan melihat. Itu yang peliknya bila diorang kumpulan ni, dia kata tak dilihat. Sekarang ni dia nak nafikan ada zat bagi Allah Ta'ala sebenarnya. Tanpa disedari, diorang buang semua. Lepas tu kan kita dengar ayat dia kata apa? Allah tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak bercantum, tak berpisah. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Kalau kita tak ada dalam alam, kita setujulah. Tak ada luar alam. Tak ada. Tak bercantum dengan alam, tak pisah dengan alam. Lepas tu tuan-tuan kat mana? Dia as if macam tak ada tau. Yang paling kita takut adalah dia kata alam tu sendiri adalah Allah Ta'ala. Jadi wahdatul wujud dah. Siapa mana Allah? Kita lah dia. Semua ni. Inilah sekali pergi ke situ. Yang kadang-kadang orang tak perasan kan, ujung tu akan pergi. Sebab tu kenapa kumpulan yang sering jadi wahdatul wujud dan sebagainya, orang belajar sifat 20 lah. Dia akan pergi kepada last sekali dia Tuhan, Allah tu Allah, dia Allah. Last sekali. Ini bahaya yang kena ingat. Baik. Surah Taha ayat 39, walitusna'a ala aini, dan supaya engkau dibuat pasal ini apa Allah Ta'ala kata pada Musa AS. Kan jalan kehidupan Musa AS dibuang ke sungai, masuk istana Fir'aun, dibeli dalam istana Fir'aun. Jadi kisah ini terpukul orang mati, kemudian keluar lari ke Madian, duduk di sana sampai patah balik. Pada malam menerima wahyu tu, Allah Ta'ala kata semua tu untuk engkau dibuat difabricate di atas mengikut mataku. Mana aku kawal semua sekali apa jadi pada engkau. Dengan mataku aku buat. Sebab last sekali Musa jadi seperti mana dia. Kita tahu sebenarnya kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan untuk manusia yang tadi mengalami bermacam-macam masalah, bermacam-macam ujian dan dugaan, untuk kadang-kadang menguatkan dia untuk persiapan sesuatu. Macam Nabi SAW, kita kata dilahirkan dalam anak yatim. Umur sekian-sekian mak dia mati. Umur 2 bulan bapak dia mati dan perut. Umur dia 5 tahun mak dia mati. Lepas tu atuk dia mati. Jadi dia dalam keadaan tadi sebenarnya antara perkara yang jadi adalah dia tak boleh nak bergantung dengan siapa. Dia tak ada macam jenis kita kata kalau manja. Nak manja tak boleh. Tak dapat nak manja. Lepas tu bila kena ejek, kena kutuk dan sebagainya, panggil dia sangat kuat. Orang lain kena kutuk, ada orang kena stroke kot. Sebagian orang lepas dia dipuji dan disanjung, kemudian ditarik balik sanjungan dan pujian, lumpuh pun ada. Macam Asy'ari Muhammad kan, Arkam tu. Waktu mulakan bercakap bagus sebagainya, tapi lepas kena jatuh, lumpuh. Ayah Pin, lumpuh. Tuhan Harun Maksa'ad, lumpuh. Melepas kena tangkap, lepas dihina tu kan, lumpuh. Sebab mungkin tekanan orang ejek dia, tak hormati dia lagi, benda tu jadi besar. Tapi Nabi SAW dan juga para anbiya macam Musa AS, kehidupan dia yang susah tadi tu menyebabkan dia bersiap sedia untuk menerima risalah. Itu maksud Allah Ta'ala walitusna'a ala aini, untuk supaya kau dibuat dengan mataku, mengikut mataku. Dalam surah Al-Kahfi ayat 36, yang pada sifat zat Allah Ta'ala adalah absir bihi wa asmi', alangkah melihatnya dia dan alangkah mendengarnya dia terhadap apa yang berlaku. Allah Ta'ala sangat mendengar, sangat melihat. Okay. Kemudian lain itu adalah surah Taha ayat 46, innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguh aku bersama kalian, aku dengar dan aku lihat. Ini sebenarnya jawapan ayat ni, ayat surah Taha ni, jawapan kepada orang-orang yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah Ta'ala bersama kamu di mana saja kamu berada. Bukan maksud dia tak bertempat ataupun Allah bersama kita, tapi dia macam diterangkan di ayat ni bila Allah Ta'ala kata pada Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kan, jangan kamu takut, aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat. Aku dengar, aku lihat. Bukannya maksud Allah Ta'ala duduk sebelah dia. Ini masalah kena jaga sikit.
Lepas tu ma'iyah Allah Ta'ala tadi tu, bila kita ma'iyah dengan pengetahuan dan juga ilmu, pengetahuan, Allah Ta'ala macam dikatakan oleh Malik, Allah di atas arash, tapi ilmunya kepada semua tempat. Tak ada tempat yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik. Dan surah Taha ayat ke-110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka. Mana apa pada manusia tadi, sebelum selepas dia, pada diri dia, depan dan belakang dia, semua dia tahu, dan tidak mereka meliputi dengannya sebarang pengetahuan. Okay? Dan juga sifat zat yang lain adalah An-Nisa 164 Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Ta'ala kepada Musa dengan kata-kata. Daripada zat Allah Ta'ala berkata-kata. Macam mana kita tahulah, tapi kita tahu ada perkataan yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa AS. Allah Ta'ala berkata-kata kepada Musa AS. Okay? Sebab tu Musa dikata kalimullah, sebab Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia secara langsung. Di mana dia berada, dia duduk mana sekalipun, dia boleh cakap dengan Allah Ta'ala direct. Jadi ini sifat zat dipanggil, sifat zat. Dan surah Syu'ara ayat ke-10, wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin, dan ingatlah tatkala mana menyeru Tuhanmu kepada Musa, hendaklah engkau datang kepada kaum yang zalim, kaum Fir'aun. So datang kepada kaum yang zalim. Dan surah A'raf ayat 22, wa nadahuma rabbuhuma, ni dalam kisah Adam AS dalam syurga lepas mereka makan pohon terlarang. Allah Ta'ala kata, dan menyeru kedua-dua mereka, siapa? Tuhan mereka berdua. Alam anhakuma antilkuma syajarati, tidakkah aku larang kamu berdua daripada pokok berkenaan, dari pokok tersebut. Okay? Allah Ta'ala berkata-kata dengan Adam. Sebab tu kalau kita belajar dalam hadis Nabi SAW, Nabi yang berkata-kata Allah Ta'ala secara direct, secara langsung, tiga. Musa ketika di dunia lagi, Adam dalam syurga, dan Muhammad pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj, Nabi berkata-kata Allah Ta'ala secara langsung. Okay? Surah Qasas ayat 65, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan pada hari kiamat nanti, dia panggil mereka, dia akan panggil manusia semua sekali sambil berkata, madza ajabtumul mursalin, apakah kalian sahut pada para rasul? Apa kalian sahut dulu pada para rasul? Apa yang kalian jawab pada para rasul dulu? Jawapan ni semua orang kena jawab. Wa ghairi dzalika, selain itu, semua ni menunjukkan kepada sifat-sifat zat, sifat-sifat zat Allah Ta'ala. Okey. Soalan. Ma mithalu sifatidz dzati minas sunnati? Apa contoh tadi di Quran? Ini dalam hadis sunnah pula. Apakah contoh sifat-sifat zat daripada sunnah Nabi SAW? Okey. Jawapan Jim, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda baginda SAW tentang Allah Ta'ala. Nabi kata hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Hijab dia adalah cahaya. Allah Ta'ala ada hijab. Di balik hijab tu Allah Ta'ala. Kalau kita kata ni, kita nak nafikan, Nabi sendiri sebut hijab Allah Ta'ala cahaya. Lau kasyafahu, kalau dia singkap hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi, pasti akan membakar cahaya wajahnya, mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, apa yang sampai kepadanya pandangannya daripada makhluknya. Soalan, apa makhluk yang tak sampai padanya penglihatan Allah Ta'ala? Mana ada? Jika Allah Ta'ala buka dalam hijab tu, Nabi kata terbakar semua sekali yang sampai padanya penglihatan Allah Ta'ala. Dan penglihatan Allah Ta'ala tak pernah tersembunyi kepada siapa sahaja makhluknya. Maksud dia, bila kita buka hijab, cahaya wajahnya, memang ada zat lah. Tak ada zat pula. Tapi kalau jadi orang tak boleh. Kalau dia kata ada perkara berkenaan dan dia berjisim. Dia berjisim, dia makhluk, habis buang. Sentiasa macam tu. Saya tak faham kenapa. Dia bertempat, last sekali buang. Sedangkan Nabi kata masalah. Dia juga yang betul. Golongan-golongan sesat baik. Dia kata wa qauluhu, ini semua zat Wa qauluhu, sabda baginda SAW. Yaminullahi mal'ai la taghiduha nafaqatun. Tangan kanan Allah adalah penuh, tidak mengurangkannya sebarang perbelanjaan. Sahaul laila wan nahar, sentiasa pemurah malam dan siang. Ara'aitum, kalian nampak tak?
Ma anfaqa, apa Ta'ala belanjakan, mana berikan sebagai perbelanjaan untuk makhluknya. Mundu khalaqas samawat, wal arda, semenjak dia ciptakan langit dan juga bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, sungguh tidak terkurang apa di tangan kanan Allah Ta'ala. Wa arshuhu 'alal ma', dan ketika dia ciptakan ciptaan, arasy di atas air. Wa biyadil ukhra al-faydu, dan pada tangan yang satu lagi al-faydu, limpahan, al-qabdu, yarfa'u wa yakhfidu, dia mengangkat dan menjatuhkan. Kita faham memang ada zat lah, takkan nak kata tak ada pula. Cuma kita tak boleh bayangkan dengan bayangan manusia buat macam ni kan. Kita tak boleh. Kita faham tangan kanan Allah, ada tangan kiri Allah, Nabi sebut. Takkan nak kata Nabi tak pandai, kita pandai. Cuma macam kita sebutkan berkali-kali tentang zat Allah Ta'ala, bila kita sebut, kita kata kita faham kalimah, tak tahu cara. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Ini kita isbat dengan tanpa tamsil. Kita isbat untuk Allah Ta'ala apa dia kata, tapi tanpa contoh. Tak ada kata macam mana, dia macam ni, tak boleh. Tapi kita pula tanzih, sucikan Allah tanpa takwil atau taktil. Sucikan tapi kita tak ubah maksud ataupun kita buang pengertian, tak boleh juga. Begitu yang berlaku pada sebahagian golongan ahli bid'ah, dia buang dari Allah Ta'ala sifat dan nama sebab kononnya bersihkan Allah daripada keserupaan dengan makhluk. Dia berakhir dengan dia nafikan Allah Ta'ala tentang cakap tentang dirinya. Itu salah. Kita tak ada hak berkata-kata sedemikian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada hak. Bila Allah Ta'ala kata ada. Macam mana? Tak tahu. Baik. Wa qaulu, dan sabda baginda SAW fi hadis Dajjal. Dan sabda baginda SAW dalam hadis Dajjal, Nabi kata apa? Inna Allah la yakhfa alaikum. Bila Nabi terang tentang Dajjal, Nabi kata apa? Sebenarnya Allah Ta'ala tak tersembunyi pada kalian. Kalian dah tahu. Inna Allah laisa bi'awar. Allah tidak buta sebelah mata. A'war maksudnya buta sebelah mata. Mana Allah Ta'ala tidak buta sebelah mata. Itu Nabi sebutkan berkali-kali. Bila orang tu datang Dajjal kata aku Tuhan, tapi mata dia buta sebelah, maka dia tak layak untuk dia letak diri sebagai Tuhan daripada awal lagi. Dengan cacatnya, dengan tempang, dengan kengkangnya. Rupa Dajjal hodoh. Dia tak elok pun rupa dia. Ketika dia keluar bercakap kepada orang ramai nanti, rupa dia buruk. Manusia akan nampak rupa dia, bahkan tertulis di atas kening ni kafir. Antara mata ni ada tulis kafir. Akan baca tulisan tu, Nabi kata semua orang beriman. Semua orang beriman akan baca tulisan tersebut. Tak kira orang tu boleh baca ke tak boleh baca, akan nampak tulisan kafir dekat kening dia. Tapi dalam masa sama lah kita kata orang kata macam mana boleh terikut juga, sedangkan dah nampak jelas tanda kan. Takkan kita takkan terikut. Saya kata tak tunggu Dajjal besar tu. Dajjal kecil-kecil pun orang kata tonggeng-tonggeng. Ayah pin kan, kahak, kazab. Orang kita Melayu ni bersepah ikut Harun Mat Said yang kata Tuhan Harun tu kan. Lepas kena tangkap, bawa perbicaraan di mahkamah, dia lumpuh. Gambar akhir dia tu gitu, tak kursi roda. Anak murid datang cium tangan lagi. Masih datang cium tangan. Tuan guru. Pelik. Kita pelik kan. Dah sampai tahap itu pun orang masih lagi ikut Asy'ari Muhammad. Lepas daripada dia lumpuh kan, cakap pun tak boleh. Pengikut dia masih lagi bernasyid. Abuya datang. Bila dia mati, orang dekat country home Sarawang tu, orang siap bernasyid. Video tu ada lagi kat dalam YouTube. Waktu tu dia kata, panggil, pulanglah Abuya. Diorang bernasyid, pulanglah Abuya. So bangun balik. Pulanglah Abuya. Kuat lagi. Waktu Umujah lah, isteri dia Khatijah Am, yang mati kat KMC Kedah. Lepas dia balik, kena tahan dengan kerajaan Saudi, Malaysia bawa balik extradite ke Malaysia, suruh dia taubat, diisytiharkan taubat. 2 minggu lepas tu sakit, tak lama tu mati. Tapi cerita dia, orang percaya sampai sekarang masih lagi bergerak. Bila boleh buat apa benda dia buat, dia pergi Jeddah, charter hotel. Dia kata kita dibantu oleh Abuya. Dia kata Abuya yang bantu kita. Abuya mati pun masih lagi dia orang tu. Ni bayangkan, belum lagi Dajjal besar. Baru Dajjal kecil-kecil ni menggelupur dah. Belum lagi Dajjal besar.
Bayangkan Dajjal besar buat apa ni dia buat depan mata ni. Dia tunjukkan sungai air, sungai api. Dia panggil dekat tempat runtuhan bangunan, panggil semua harta dalam tu keluar. Harta tu akan keluar ikut dia macam tebuan. Ikut. Kalau dia buat macam tu depan, dia hidupkan orang yang mati. Bukan hidupkan mati. Dalam hadis Nabi sebut, mana syaitan akan datang menyerupai orang tu punya keluarga. Dia kata, kau percaya tak aku Tuhan? Dia kata, tak percaya. Kalau aku hidupkan bapak kau macam mana? Dia buatlah. Syaitan akan datang menyerupa pada mak bapak kawan tadi. Kawan tu pun akan percaya dia Tuhan. Belum lagi, tu dia kata, belum lagi Dajjal besar. Dajjal kecil pun dah gagal. Dah terlumpuh pun masih lagi orang percaya. Cik Ayah Pin kan, lepas dia mati lumpuh. Lepas dia kena, tempat dia kena pecah, lumpuh. Pengikut dia sampai sekarang. Kalau tuan-tuan buka dekat YouTube, type Sky Kingdom. Itu rencana dibuat oleh seorang wartawan daripada Britain. Dia pergi temu ramah pengikut Ayah Pin, masih ada kat kampung tu kan. Ayah Pin lah Tuhan saya. Cakap macam tu. Walaupun Ayah Pin dah mati dah, masih lagi dia macam tu sekali. So dia kata belum lagi Dajjal besar. Lepas tu yang pelik, bila Dajjal dengan mata buta sebelah, rambut kerinting, kaki kengkang sebagainya datang, Nabi sebut, Nabi tekan berkali-kali, Tuhan kamu tidak buta sebelah mata. Berkali-kali Nabi sebut. Sebab kecacatan yang ada pada Dajjal tadi, begitu faham bahawa Nabi kata Allah Ta'ala bukannya buta sebelah mata. Dah habis cerita. Kita faham. Macam mana tak boleh letaklah muka kita macam mana. Conteng nak muka Allah tak boleh lah. Tapi kita faham Allah tak buta sebelah mata. Macam mana layak dengan kebesaran Allah Ta'ala lah. Nabi nafikan. A'war ni buta sebelah mata. Kalimah a'war buta sebelah mata. Bukannya maksud lain. Baik. Wa fil hadis istikharati, dalam hadis istikharah Nabi SAW menyebut, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku minta pilihan engkau dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, aku minta keupayaan dengan keupayaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta daripada kelebihanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, kerana engkau berkuasa, aku tak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Kat sini juga ada ada sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat pada Allah Ta'ala. Okay, kemudian dia kata wa qauluhu dan Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Bila Nabi tegur para sahabat jangan menjerit ketika mana berzikir mengingati Allah Ta'ala. Ada orang dulu ketika turun bukit mereka tasbih, mereka naik bukit mereka takbir dengan suara yang nyaring. Maka Nabi kata innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian tidak menyeru sesuatu yang pekak, tidak juga yang gaib. Tad'una sami'an basira qariba, kalian menyeru yang maha mendengar, maha melihat, amat-amat hampir. Okey. Wa qaulu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu an yuhya bi amrin bil amri takallama bil wahyi. Bila Allah Ta'ala mahukan untuk mewahyukan dengan satu perkara, dia akan berkata-kata dengan wahyu. Bagi ahli kalam ini tak boleh. Sebab dia kata kalau tadi tak cakap, sekarang cakap, baharu. Bila baharu, makhluk, buang. Tak boleh. Dia kata. Jadi Nabi cakap pun salah, masalah bagi kumpulan ni. Nabi cakap pun salah. Okay. Okey, wa fi hadisil ba'ts. Dan dalam hadis kebangkitan, itu hari kiamat nanti bila manusia dibangkitkan hari kiamat, yaqulullahu ta'ala, akan berkata-kata Allah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika, maka dia kata aku sahut engkau ya Allah, labbaika. Yang mana di dalam hadis ni Nabi ceritakan Adam AS diperintahkan Allah Ta'ala untuk utuskan rombongan neraka, utuskan rombongan syurga. Yang mana daripada 1000 anak Adam, 1 dalam syurga, 999 dalam neraka. Ini hadis yang cukup merusingkan bagi orang yang beriman. Dengar Nabi kata jumlah tu, kita takut sebab jumlah tu besar.
Dan kalau kita kat tempat katalah dekat dia Bertam berapa ramai orang penduduk? Ada 50,000. Katakanlah 50,000. Katakan 50,000. Daripada 50,000 tu sebenarnya ada 50 orang yang masuk syurga. Baki lagi ahli neraka. Kalau ikut jumlah tadilah. Walaupun Nabi lepas tu ada ingatkan pada sahabat, beri berita gembira daripada kita ni satu, Ya'juj Ma'juj akan penuhkan jumlah kita. Itu juga dalil bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia, bukannya jin. Keturunan Adam AS. Memang anak keturunan Adam AS. Sebab dia mencukupkan nisbah anak Adam 1,000 tu, 1/9 tu, satu syurga, 1/9 dalam neraka tu, pencukupan dia adalah daripada Ya'juj dan Ma'juj. Tu kena faham. Baik. So, jadi ada berkata-kata, Allah berkata-kata kepada Adam AS. Ya, Pak. Macam mana? Ratio ahli syurga ahli neraka. Mana anak Adam, katakanlah ada 1,000,000, daripada 1,000,000 tu 1,000 je masuk syurga, 999 masuk neraka. Mana satu apa lagi daripada 1,000,000 tu kan 1,000 je syurga, yang lain semua masuk neraka. Dimasukkan sebagai jumlah yang mencukupkan anak Adam untuk yang syurga 109 daripada Ya'juj Ma'juj. Baik, Ya'juj Ma'juj semuanya kafir, bukannya mukmin. Pelik kalau orang kata Ya'juj Ma'juj ni mukmin juga, masalah. Zaman kita sekarang kan ada kumpulan yang ikut teori konspirasi, dia kata Ya'juj Ma'juj dah keluar dah campur dah, kahwin dengan kita, duduk sini duduk sana. Lepas tu kita kata entah Ya'juj Ma'juj. Masalah juga sebab Ya'juj Ma'juj kafir. Yang peliknya kumpulan ni kan dia suka sangat cari idea-idea pelik ni. Tapi last sekali bila kita kata kalau dah keluar, Isa dah ada. Isa patut dah ada. Sebab Isa AS dah patut ada. Dia pasal kumpulan ni dia tak nampak, dia tak sabar. Sedangkan apa Allah cakap, apa yang Nabi cakap kepada kita tentang tanda-tanda kiamat tadi, dia akan berlaku macam Nabi sebut. Cuma masa dia tadi tak tahu bila. Macam mana satu masa dahulu dia disebut, Nabi sebut kepada para sahabat, mana antara tanda kiamat kamu akan lihat orang-orang yang berkaki ayam, pakaian tak cukup, gembala kambing, meminta-minta pada orang ramai, tinggi-tinggikan bangunan. Satu masa dulu Nabi sebut, para sahabat tak nampak. Bukan setakat para sahabat tak nampak, Imam Syafi'i 150 pun tak nampak. Imam Nawawi 600 lebih tak nampak. Ibn Hajar Asqalani tahun 1000 lebih tak nampak. 100 lebih tak nampak. Kita pergi sampai tu, para ulama yang tak nampak. Atuk-atuk nenek kita yang dah mati sebelum tahun 1950-an tak nampak. Macam mana apa yang Nabi sebut tadi jadi kenyataan. Sekarang ni kita tengok, tanah Arab kan, bangunan dia tinggi, hotel besar dan sebagainya, bangunan paling tinggi di dunia. Orang yang bina tu pengembala kambing asalnya. Yang benda tu tak pernah terbayang, dia jadi realiti macam Nabi cakap. Cuma masa menentukan. Awak sibuk cari cepat buat apa? Saya tahu dah, Dajjal orang ni lah, lepas tu nak buat apa? Orang nak pergi bunuh dia? Tak juga. Lepas tu buat apa? Apa yang awak dapat dengan mengisytiharkan orang ni Dajjal, orang ni Imam Mahdi, orang ni adalah Ya'juj Ma'juj? Awak dapat apa sebenarnya? Tengok ibadat macam tu juga, perangai dekat social media macam tu juga, tak ada baik pun. Pelik juga, saya tak faham kenapa. Tapi realiti dalam masyarakat kita ni, ini kita faham, benda tu akan jadi macam mana Nabi sebutkan. So Ya'juj Ma'juj memang kafir, sebab mengisi 1,000 tadi. Satu anak Adam dalam syurga, 909 dalam neraka. Bila Nabi sebut ni, para sahabat rungsing. Ya macam tu tak rungsing. Saya ingat dulu waktu bincang tajuk ni dekat Taman Melawati. Lepas tu student dia yang dalam kelas tu cakap, penduduk dekat Taman Melawati ni, dia kata dah 25 ribu, dia kata. Masjid ada 5. Kan 25 ribu kan, dia 25 orang lah.
masjid ada 20, ada 5. Bilal siap imam satu masjid, ambil 3 kali 5 15. So dah tinggal 10 seat je lagi. Seat syurga ada 10 seat je lagi. Kan kita rusing kan? Dan Nabi dah bagi janji pada kita, jumlah kita tadi akan dicukupkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. So kita tak worry tentang tadi. Kita sibuk dengan amal kita je. Yang kita sibukkan dengan macam mana nak lepas. Sedangkan logik akal tak lepas. 1,000 tadi confirm tak lepas. Tapi oleh kerana Nabi kata, bergembiralah, dan satu dari kamu 99 daripada Ya'juj dan Ma'juj akan mencukupkan jumlah kita. So ikut Nabi sebut tu, Ya'juj Ma'juj ni semua kafir. Lepas tu kadang orang kita pelik. Saya kata Ya'juj Ma'juj dah ada, dia kata. Dia cakap itu. Saya kata habis tu kafir lah. Tak juga. Dia kahwin-kahwin dah. Ini semua pelik-pelik. Dia jaga sikit. Zaman sekarang ni banyak orang yang suka orang ramai. Dia bukan datangkan dengan solution. Dia suka orang jadi pening kepala. Dia cerita tu cerita, tapi masalahnya bukan penyelesaian. Dia kata orang ni lah Mahdi, orang ni lah orang ni lah Ya'juj Ma'juj, orang ni lah Dajjal. Last sekali latest one Dajjal tu no. Putera Saudi. Putera mahkota Saudi tu Dajjal. Semua jadi. Dia jahat ke, dia perangai tak elok satu benda, kata dia Dajjal tu dah istilah kafir dah sebenarnya. Bila kata orang tu Dajjal, orang tu kafir. Simple as that. Jangan pening kepala. So, jadi kadang-kadang pelik kan, ni manusia zaman kita sekarang ni. Okay, ala kulli hal, hadis yang tadi yang Nabi kata, Allah kata pada Adam, utuskan rombongan neraka, utuskan rombongan syurga. Memang Allah Ta'ala berkata-kata, sifat zat lah. Pada zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Adam alaihi salam. Okay. Wa hadithul kalamillahi li ibadihi fil mawqifi. Okay. Dan hadis-hadis kata-kata Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ketika pendirian berdirinya itu dia di mahsyar nanti. Allah Ta'ala berkata-kata dengan hamba-hambanya. Wa kalamihi li ahli jannati, dan kata-kata Allah Ta'ala kepada apa? Kepada ahli syurga. Perbualan Allah Ta'ala dengan ahli syurga. Wa ghairi dhalika, dan selain itu ma la yuhsa, apa tak boleh dihitung. Banyak sangat dialog kita dengan Allah Ta'ala, dialog Allah Ta'ala dengan makhluknya dalam syurga, di mahsyar, semua sekali akan berlaku. So itu menunjukkan kepada sifat-sifat zat Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, yang kita akan dapat lihat sendiri. Adapun di dunia kita dapat perkhabaran Nabi SAW dan perkhabaran daripada Al-Quran Karim. Okay. Soal, ma mithalu sifatil af'al min kitab? Apakah contoh-contoh sifat-sifat af'al daripada kitab? Kita kata sifat zat, sifat af'al. Okey, ini sifat af'al. Okey, jim, mithlu qaulihi ta'ala, ia seperti contoh firman Allah Ta'ala, thumma stawa ila sama. Surah Fussilat ayat ke-22, 11. Surah Fussilat ayat ke-11. Thumma stawa ila sama. Kemudian dia menuju ke arah langit. Menujukan ke arah langit. Ya. Dia istawa ila, istawa ala lain. Istawa ala bersemayam. Istawa ila menuju. Menujukan kepada langit. Okey. Wa qaulu Allah Ta'ala dan surah Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzurun illa an ya'tiyahumullahu. Adakah mereka menunggu melainkan untuk datang pada mereka Allah? Mereka tunggu Allah Ta'ala datang ke? Ini soalan yang ditanyakan kepada orang-orang yang buat maksiat, tak nak baiki, tak nak tukar perangai, tak nak percaya, tak nak beriman. Dia tunggu Allah Ta'ala datang ke? Okay. Datang pada mereka Allah Ta'ala ke? Ini tunjukkan kepada sifat perbuatan. Okay. Dan surah Az-Zumar, qaulu ta'ala, Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidak mereka menilai Allah dengan sebenar-benar nilaian. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati, dan bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminihi, dan langit, seluruh langit yang 7 tu akan tergulung pada tangan kanannya. Mana bumi dalam genggaman Allah Ta'ala, langit pun dalam gulungan Allah Ta'ala. Digulung langit ni. Macam dia kata digulung langit ni macam lembar surat. Kan zaman dulu scroll, kan scroll buka kan. Langit akan digulung
Dan gulungan tersebut akan berada di tangan kanan Allah Ta'ala. Ini perbuatan. Ini perbuatan, bukan sifat zat, sifat perbuatan. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Sad ayat 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini Allah Ta'ala kata kepada Iblis, apakah yang menghalang engkau untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Apa menghalang engkau sujud kepada apa aku ciptakan dengan dua tanganku? Ini adalah antara pemuliaan Adam AS. Semua makhluk diciptakan kuasa Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala specifically berikan kemuliaan Adam dengan sebut kepada Iblis, apa halang engkau untuk sujud pada apa aku ciptakan dua tanganku? Dua tanganku, bukan satu, dua. Lepas tu kadang-kadang bila ada orang terjemahkan yadun, tangan yadun tu sebagai apa? Sebagai kuasa. Kat sini maksud dia apa? Dua kuasa. Dua tanganku, dua kuasaku. Satu kuasa apa ni? Itu masalah. So ini kadang-kadang apa, memandai-mandai dia panggil. Allah Ta'ala kata ada lah. Jangan kita bayang sudahlah. Okay? Qauluhu ta'ala surah Al-A'raf 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Ini pada Musa AS. Allah Ta'ala kata, dan kami tuliskan untuknya fil alwah, pada kepingan-kepingan ini batu tersebut, semua perkara. Taurat Musa dapat bertulis. Siap bertulis. Bukan Musa tulis, Allah Ta'ala tuliskan kepada Musa AS pada kepingan-kepingan batu. Okey. Wa qaulan fi ta'ala dan surah Al-A'raf 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Lalu apabila menjelma Tuhanmu kepada gunung, dia jadikan ia hancur berkecai, rata. Ini kisah Musa AS bila dia minta nak lihat Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok pada gunung, kalau dia kekal kau akan lihat aku. Maka Allah Ta'ala pun menjelma kepada gunung Kenan dan hancur luluh gunung tersebut. Gunung tu hancur luluh. Macam Nabi sebutkan dalam hadis yang kita baca itulah, yang sifat zat tu yang mana hijabuhu nur. Kalau dia buka hijab dia, terbakar akan membakar cahaya wajahnya ke semua apa yang sampai padanya penglihatannya. Daripada kisah Musa, Allah Ta'ala tunjukkan kepada gunung saja, dan gunung tu hancur berkecai. Dan Musa pingsan lepas tu. Tapi perbuatan Allah menjelma tadi, itu perbuatan af'al. Menjelma kepada gunung berkenaan. Okay. Dan Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Hajj ayat ke-18, Inna Allaha yaf'alu ma yasha'. Sungguh Allah Ta'ala buat apa saja dia kehendaki. Allah Ta'ala berbuat apa sahaja dia kehendaki. Wa ghairiha minal ayat, dan selain daripada ayat-ayat Quran yang lain. Okay. Soalan. Ma mithalu sifatil af'al minas sunnati? Apakah contoh sifat af'al, sifat perbuatan daripada sunnah? Jawapan, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ia macam contoh sabda baginda SAW, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru. Akan turun Tuhan kita setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir malam. Akan turun Tuhan kita ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir malam yang akhir. Maksudnya perbuatan turun, sifat af'al, turun. Wa qauluhu, dan sabda baginda SAW fil hadis syafaati, dan hadis syafaat. Nabi kata, fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Allah datang pada mereka dalam rupanya yang mereka kenali. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Lalu mereka berkata, engkaulah Tuhan kami. Ni masalah datang pergi ni kan. Dan tajuk hadis syafaat ni, memang ketika manusia berada di mahsyar nanti, selepas daripada mana semua makhluk diperintahkan, Allah Ta'ala sebut, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang sembah apa-apa, ikut apa dia sembah. So semua penyembah batu, kayu, patung dan sebagainya kan, sampai tinggal di mahsyar nanti hanya orang beriman dan munafik. Ni dalam hadis tu panjang, saya sebutkan sikit. Kemudian bila sampai keadaan macam tu, Allah Ta'ala akan datang pada mereka kali pertama. Sebut datang pada mereka kali pertama.
pada rupa mereka tak kenal. Lalu dia kata, aku Tuhan kalian. Tuhan kata, engkau bukan Tuhan kami. Kami tunggu sini sampai Tuhan kami datang. Lepas tu kali kedua, ini sambungan hadis ni. Dan Allah Ta'ala akan datang pada mereka dengan rupa yang mereka kenal. Lalu dia kata, aku Tuhan kalian. Mereka kata, engkaulah Tuhan kami. Benda ni kadang-kadang hadis ni menjadi satu panggil kekeliruan kepada sebahagian orang yang kata bahawa kita kena kenal Allah Ta'ala dekat dunia ni sebelum akhirat. Sebab nanti bila datang rupa kita tak kenal, kita tak tahu dia Tuhan kita ke tidak. Jadi ada saya dengar ada dua abang tu, seorang tu dia apa? Dia kata kalau tak kenal dekat sini, macam mana nak kenal dekat sana? Kalau fikir-fikir macam logik Okey, tapi saya jawab balik. Saya kata bang, ilmu dekat dunia, ilmu akhirat tak serupa. Apa kita akan alami dekat akhirat bukan apa kita tahu di sini. Contohnya kita soalan kubur. Semua orang dah tahu dah soalan dia. Ke ada orang tak tahu? Tahu kan? Pecah, soalan pecah dah. Tapi masalahnya awak belum tentu boleh jawab. Sebab yang menjawab nanti amal. Amal kita ni yang akan menyebab kita boleh jawab atau tidak. Bukan kerana kita dah belajar dekat dunia. Hafal straight. Allahu Rabbi. Man Rabbuka Allahu Rabbi. Ma Nabiuka Muhammad Nabi. Kan? Jadi dia akan hafal siap-siap. Jadikan zikir. Tak boleh. Dan lebih jelas lagi, dia macam ni. Saya kata dengan dia, macam abang tengok apa? Tengok anak penyu. Ilmu yang kita akan dapat dekat akhirat lepas bangkit daripada kubur kita nanti adalah ilmu anak penyu. Kita apa anak penyu? Okey. Perasan tak anak penyu ni, dia ditinggalkan oleh mak dia. Mak dia bertelur, tutup lubang, belah. Anak penyu ni keluar-keluar lubang, mak tak ada kat sebelah. Keluar. Perasan tak anak penyu dia tahu nak pergi mana? Mana ada anak penyu masuk kampung? Dia keluar, dia terus lari ke laut. Dia tahu dia penyu. Dia tahu dia jantan betina, walaupun tak ada intai kan, nampak kepala dia macam tu. Nak intai punggung macam mana? Dia tahu dia jenis apa, spesies mana kan. Tak ada silap kahwin dengan penyu lain ke. Nampak penyu cantik dia kejar, tak ada. Maksudnya anak penyu ni dia keluar, dia tahu dia siapa. Dia tahu dia penyu, makanan dia apa, tak silap. Tiba-tiba jadi makan gigi orang. Dia jenuh juga kan. Apa sebab anak penyu ni kan, mak dia tak ajar, dia gigit orang. Masalah juga. Perasan tak anak penyu? Saya kata anak penyu ni keluar dia tahu. Itulah bandingan kita nanti hari akhirat. Ilmu kita nak pergi mana, nak jawab apa, kenal Allah Ta'ala, semua sekali dah siap. Hatta macam Nabi sebut dalam hadis lain-lain, Nabi kata, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga banding rumah kamu di dunia. Mana rumah kita di syurga nanti kita akan kenal. Tak perlu ada malaikat pegang buku ledger. Nama apa? Ahmad, sekejap. C13. Awak apa? N18. Tak ada. Tak ada siapa tunggu tahu. Kita masuk syurga, kita tahu rumah kita mana satu. Sebab itu ilmu lepas mati. Saya kata macam tu juga ilmu tentang macam mana kenal Allah Ta'ala nanti. Bukannya kena kenal kat dunia, bukan kenal kat sana. Saya kata siapa cakap? Lepas tu para sahabat berkata, hal nara rabbana yaumal qiyamati. Hari kami akan lihat Tuhan kami hari kiamat nanti. Sebab di dunia Nabi tak pernah ajar mereka kenal Allah, lihat Allah Ta'ala. Nabi tak ajar mereka lihat rupa Allah dekat dunia. Sebab tu bila kita pergi kat sana nanti, ilmu kita tentang siapa Allah Ta'ala akan dimasukkan siap-siap pada diri kita. Sebab tu akan berlaku perbualan. Allah datang pada mereka pertama dengan rupa yang bukan mereka kenal, mereka reject. Lepas tu Allah datang kali kedua dengan rupa yang yang mereka kenal, maka mereka kata engkaulah Tuhan kami. So jangan terkeliru bila ada kumpulan sesat datang kata tengok hadis ni. Tak kenal di sini macam mana nak kenal di sana. Saya kata ilmu di sini bukan ilmu di sana. Ilmu sini bukan ilmu sana. Macam mana awak tak jawab soalan kubur walaupun dah hafal kat sini, kalau mati nanti, sebab apa amal yang kita buat itulah jadi jawapan kita. Macam tu juga pengenalan kita tentang apa-apa tempat nak pergi, mana nak jalan, semua sekali akan dimasukkan dalam kita. Allah Ta'ala jadikan macam mana anak penyu tadi keluar
lubang dia tahu dia penyu, dia tahu jantan betina, spesies apa, nak tidur kat mana, nak hidup makan apa. Tak payah diajar. Semua dah ada. Itu baru faham sikit. Kalau tak kena masalah juga orang kita ni. Yelah, certain time logik juga kan. Tak kenal di sini, nak kenal kat sana macam mana. Tapi last sekali jawapan sebenarnya dah diberikan Allah Ta'ala kepada kita sebenarnya. Kita tak usah concern tentang tajuk kenal yang macam diorang bayangkan. Kita kenal, kita belajar untuk beramal seperti yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan barulah kita dapat semua sekali jawapan di sana nanti. Itu baru betul. Baik. Dia kata al-hadis, okay. Wa na'ni bi sifatil fi'li huna ityan. Dan kita sifat kita maksudkan di sini adalah sifat perbuatan adalah datang. Tuhan mereka datang kepada mereka. Bukannya rupa. Rupa tu sifat zat. Datang tu yang kita nak dalam hadis berkenaan. Okay. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda bagi Nabi sallam, "Inna Allah yakbidu yaumal qiyamatil arda." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menggenggam pada hari kiamat nanti bumi. Wa takunu samawati bi yaminihi, akan jadi seluruh langit ni pada tangan kanannya. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata, "Anal maliku," akulah raja. Mana dia pembesar-pembesar? Mana dia orang-orang yang bengis? Mana dia orang-orang yang raja? Aku raja. Ini hari aku raja. Tak ada siapa boleh menjawab. Okay, hadis. Tapi perbuatan ni kat situ adalah genggam bumi dan juga langit tergulung pada tangan kanannya. Okey, wa qauluhu sabda baginda sallallahu, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba bi yadihi ala nafsihi anna rahmati taghlibu ghadabi. Apabila menciptakan Allah Ta'ala ciptaan, dia tuliskan dengan tangannya ke atas dirinya bahawa rahmatku menewaskan akan kemurkaanku. Dia tulis, perbuatan dia adalah tulis, sifat af'al dia adalah tulis. Okey. Wa fi hadis ihtijaj Adam wa Musa. Dalam hadis penghujahan Adam dan Musa. Musa AS, dia pernah doa pada Allah Ta'ala. Di Bukhari Muslim, dia doa pada Allah Ta'ala nak jumpa Adam. Bila jumpa Adam, Musa kata, "Wahai Adam, engkau ke bapa manusia? Allah Ta'ala cerita kau dengan tangannya, dua tangannya. Allah Ta'ala masuk kau dalam syurga. Allah Ta'ala ajar kau nama semua benda. Allah Ta'ala sujud pada kau malaikatnya. Kenapa kau makan pohon terlarang, kau susahkan anak cucu kau?" Musa cakap. Nabi kata, ni Adam jawab. Faqala Adamu, "Ya Musa, wahai Musa, istafaka Allah bikalamihi." Allah Ta'ala pilih engkau dengan kalamnya. Wa khatta lakal Taurata biyadihi, dan Allah Ta'ala tuliskan, khatkan Taurat untuk engkau, Taurat dengan tangannya. Mana Allah Ta'ala pilih engkau dengan kata-kata dia, bercakap dengan engkau, dan Allah Ta'ala tuliskan untuk engkau dengan kalamnya. Lepas tu Musa sebut Adam sebut 3-4 benda. Kemudian, engkau tak baca ke dalam kitab engkau, aku telah ditentukan untuk turun ke bumi 40 tahun sebelum aku dijadikan. Kenapa engkau nak marah benda Allah Ta'ala tulis untuk aku? Tetapi cuma kita faham bahawa kisah Adam, walaupun dia tahu tu takdir Allah Ta'ala, tapi dia beramal dengan taubat. Bukan dia tak puas hati, marah-marah macam iblis. Dia kata Allah sesatkan dia sesatkan anak Adam. Dia salahkan Allah Ta'ala sebab dia sesat. Adam tahu tentang Allah Ta'ala tentukan dia turun ke bumi, tapi dia bertaubat. Itu beza dia. Dia panggil resmi Adam, resmi iblis. Iblis salahkan Allah, kufur. Dia salahkan Allah Ta'ala sebab dia jadi sesat. Dia kata, "Rabbi bima aghwaytani." Tuhanku, dengan sebab kau sesatkan aku sesatkan mereka nanti. Adam AS dalam kisah ni dia tahu. Dia makan pohon terlarang, takdir Allah Ta'ala. Tetapi dia bertaubat. Bukan diteruskan dengan perbuatan tak puas hati, marah dan sebagainya. Tak ada. Dan tak pernah dia kata bahawa halal dia buat benda yang salah, sebab Allah Ta'ala jadikan benda tu untuk supaya dia buat taubat tadi. Dia faham macam tu. Tapi Musa terdiamlah. Adam hujah balik. Kau tak tahu ke? Kau tak baca dalam kitab kau? 40 tahun sebelum aku jadi, aku dah ditentukan untuk turun ke dunia. Bahkan kalau kita baca dalam Quran Karim, ayat 30 surah Al-Baqarah, kita jumpa memang sebelum Adam jadi pun Allah Ta'ala kata pada para malaikat, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah."
Sebelum Adam jadi, Allah Ta'ala sebut dah, aku nak jadikan di muka bumi khalifah. Menunjukkan Allah Ta'ala bukan nak kekalkan Adam dalam syurga. Awal-awal lagi. So, siapa yang faham. Jadi siapa yang tak nampak pasal kat situ, Adam bukan untuk tinggal dalam syurga. Pakai Adam untuk keluar, masuk ke dalam, masuk ke bumi, turun ke bumi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Dia kata fakalamu ta'ala, dia kata maka kata-katanya ta'ala wa biadihi, dan dengan tangannya tu sifatan zat, sifat zat. Kalam dia, tangan dia zat. Dia kata wa takallumuhu sifatun zatin wa fi'lin ma'an. Dia kalam itu sendiri adalah sifat zat, tapi perbuatan berkata-kata dia, okey, sifat zat dan perbuatan serentak. Wa khattahu at-taurata sifatu fi'lin. Dia menuliskan, khatkan, gariskan Taurat tu adalah sifat perbuatan. Dalam hadis tadi dia dua-dua ada. Sifat zat ada, sifat perbuatan pun ada. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'u an-nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Sehingga Allah Ta'ala mendepakan tangannya, mendepakan tangannya pada waktu malam untuk bertaubat orang buat jahat pada waktu siang, dan dia mendepakan tangannya pada siang hari untuk bertaubat orang buat jahat pada waktu malam. Yang maksud tadi adalah mendepakan tangannya, itu perbuatan, membukakan untuk hamba dia bertaubat. Okay. Hadis, al-hadis wa ghairuha kathirun, dan selain itu ada banyak lagi. Alhamdulillah. Okay. Nanti kita akan bincangkan adakah akan dikeluarkan daripada setiap sifat af'al nama. Ni kadang bila kita dengar contoh macam Allah Ta'ala syara'a lakum, dia syariat untuk kamu. Boleh tak kita panggil Allah Ta'ala asyari'? Ya syari', boleh tak? Itu nanti kita akan bincang insya-Allah berkenaan dengan sifat, adakah dikeluarkan daripada af'al Allah sebarang sifat atau nama, nama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita akan bincang nanti insya-Allah pada situ. Okey, ataupun semua nama Allah Ta'ala adalah tauqifiyah. Baik, stop situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ada soalan? Terus. Hadis-hadis berkaitan dengan Sya'ban ni Ustaz, memang ada hukum dengan orang untuk buat satu amalan. Dia hadis ni Sya'ban. Yang saya tengok baru ni ada orang tu, ada ustaz seorang tu, dia kata malam tu Nabi doa dengan Aisyah pergi kat kubur Baqi' dan sebagainya. Hadis tu tak sahih. Imam Bukhari pun kata hadis tak sahih. Yang kisah kata Nabi SAW, Aisyah cari dia hilang, kemudian pergi dekat kubur Baqi', nampak Nabi tengah berdoa. Lepas tu Nabi Aisyah datang, Nabi kata, kenapa kau takut aku cari bini lain ke, dan sebagainya, kan. Lepas tu kemudian sebutkan bahawa malam ini malam di mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan Allah Ta'ala ampunkan semua makhluknya. Dia hadis tersebut dengan dhaif dia, ataupun hadis yang lain tentang nisfu Sya'ban tadi yang keseluruhannya tidak sahih, okay. Tidak pula membolehkan kita mereka-reka amal. Sebenarnya kalau ikutkan sebenar, asal bagi hadis yang yang sahihnya, tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia, bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Lafaz Bukhari Muslim, Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Mana sepertiga akhir malam, daripada 2:30 sampai subuh tu, tiap-tiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Seru pada kita, tak ada siapa nak minta aku berikan, tak ada siapa bertaubat aku berikan taubat, tak ada siapa ampun aku ampunkan. Dia bukan berkaitan dengan nisfu Sya'ban pun. Bahkan kalau ada pada malam tersebut, malam yang disebutkan tadi, tiap-tiap malam, bukan malam nisfu Sya'ban. Bahkan hadis nisfu Sya'ban ni tak ada yang sahih pun. Tak ada yang sahih untuk, dan kalau anda kata ada yang diorang bagi hujah sekalipun, ia bukan membina baginya amalan baru. Tak, kelebihan tadi tak ada macam tu. Bahkan tiap-tiap malam Allah Ta'ala seru, tak ada ke siapa nak minta aku berikan, tak ada minta taubat aku berikan taubat, tak ada minta ampun aku ampunkan. Sebenarnya kita ada hadis yang banyak yang sahih yang sebut tiap-tiap malam, seperti akhir malam, tiap-tiap malam. Datang satu hadis yang tak kuat nak lawan yang banyak. Macam mana? Sekadang orang pelik yang sahih ni dia tak buat.
Dipersoalkan pula turun macam mana lah bla bla bla. Tiba-tiba malam 10 Syakban Aci pula baca. Tuhan turun ke langit dunia malam 10 Syakban. Untuk buat amal. Dia startlah buat amalan. Baca Yasin 3 kali lah apa benda sebagainya. Sedangkan Nabi sendiri SAW banyak puasa bulan Syakban, bukan nisfu Syakban. Banyak puasa bulan Syakban. Sepanjang bulan Syakban ni tak puasa sikit je. Pasal Nabi kata padanya diangkat amalan. Dan bila Nabi puasa siang, bukan puasa malam. Maksudnya amalan kita diangkat siang ke malam? Siang lah. Yang baca malam buat apa? Sebab diorang sibuk dengan malam tu. Sedangkan hadis Nabi kata di dalam bulan Syakban diangkat amalan. Dan Nabi tak spesifik sebut. Sebab Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So Nabi bila banyak puasa bulan Syakban, tak spesifikkan dengan nisfu Syakban. Dan awak mandai-mandai lah. Ini hadis yang sahih. Hadis yang tak sahih, kenapa awak amalkan? Betul kan, macam kita pernah sebut tu kan, dia jadi kes dekat apa? Dekat Perlis. Yang pakcik tu, saya pernah share tajuk ni. Boleh saya share dekat Facebook. Pakcik ni, dia saya datang bagi syarahan tajuk pengurusan jenazah mengikut mazhab Syafi'i. Tapi bila saya sebut banyak perkara, dia tak setuju. Ada di antaranya dia tak berhati bila kita kata lepas solat angkat jenazah tak ada doa-doa. Bahkan tak ada perlu ucapan saya waris kepada sipulan-sipulan sekian. Saya kata tak boleh cakap macam tu. Dia kata kenapa? Saya kata kalau ikut hadis Nabi tahu jenazah tu ada hutang, tak ada hutang ke sebelum solat ke lepas solat? Nabi nak solat jenazah, Nabi tahu jenazah ni ada hutang ke tidak? Nabi dapat tahu sebelum ke selepas? Sebelum. So soalan, Nabi maksudnya ditanya tentang orang tersebut sebelum ke selepas? So waris patut cakap awal. Lepas solat angkat terus, tak ada timbul nak baca lagi. Saya kata, ni kenapa tak tanya sebelum? Saya kata. So bila cakap macam tu, adalah pakcik-pakcik tak puas hati. Time saya makan, nak makan, dia keluar dengan nasi minyak dengan ada apa jelatah tu kan, nak makan lah ni. Pakcik seorang tu datang saya. Dia kata, Ustaz, hukum-hukum Islam ni ada banyak mana? Saya kata 5. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Betul, bid'ah duduk mana? Haram lah saya kata. Bid'ah haram lah. Saya Nabi kata kan, kul bid'atun dhalalah. Dia tak puas hati. Saya kata, pakcik, Tuan Haji, dengar. Kita nak pergi satu destinasi ni. Masa nak maghrib dah ni. Nak sampai cepat. Satu jalan confirm sampai. Satu jalan tak pasti sampai. Tuan Haji pilih jalan mana? Yang ini confirm sampai. Kita nak sampai cepat, nak sampai tempat tu sebelum maghrib. Ini confirm sampai. Yang satu lagi ni tak tentu sampai ke tidak. Tuan Haji pilih jalan mana? Dia kata, tapi Ustaz, jalan tak tentu sampai tu lagi banyak pahala. Saya pun, siapa cakap? Siapa cakap, saya kata. Dia diam, betul dia disengih. Dia faham dia cakap benda dia cakap tu ridiculous. Dia cakap benda tu, dia tahu sebenarnya dia cakap tu salah. Jalan tak tentu sampai tu lagi banyak pahala. Saya kata, siapa cakap? Dia diam. Saya kata, Tuan Haji, hadis yang sahih ni macam jalan yang tentu sampai. Yang ini tak tahu sampai. Kenapa yang ini dipromosikan? Saya tu tadilah macam ni Syakban tadi. Yang ini yang dipromosikan ini. Tengok ahli bid'ah, dia takkan promosikan puasa banyak dalam Syakban. Dia tak promosikan. Nabi kata bulan Syakban ni banyakkan puasa. Para sahabat pun sebut, Nabi tak puasa penuh kecuali Ramadan. Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syakban. Dan Sahih Bukhari datang hadis tadi. Tapi dia tak promosikan yang ini. Dia kan promosikan isu Syakban. Pasal tak? Ini ahli bid'ah dia panggil. Dia cari benda yang confirm sampai ni. Dia tak war-war kan? Datang yang tak sahih ni disibuk sebarkan. Yang tak sahih dia sibuk sebarkan. Kalau dia kata benda tu dipercanggahkan, maksudnya benda tak pasti sampai. Yang ini sahih, disepakati. Kenapa tak ikut jalan disepakati ni? Awak dah suntuk, umur dah maghrib. Terutamanya kan dah tua tu kan, dah maghrib. Kita bagi dia amalan tak tu sampai. Macam mana umur dah pendek, pergi sibuk benda tak sampai, kenapa? Pergilah cari yang sampai, yang confirm sampai. Hadis yang sahih macam tu kefahaman kita. Pelik betul.
Sibuklah orang ni kata, orang tu kata, lepas tu adalah yang tukang sokong, tapi ada ulama kata boleh, ulama. Hadis Nabi tak macam tu. Kita ambil mana confirm. Yang tak confirm tinggal tepi. Tak ada kita sibukkan dengan nak cari-cari yang tak pasti. Okey? Baik. Jelas Dan memang kita itu dari segi asalnya tidak ada pembinaan amal. Baca Quran ke 7 kali ke, baca Yasin 3 kali ke, tak ada langsung. Tak ada doa khas ke. Bahkan qiyam, kalau kita nak qiyam macam hari-hari lain. Sebab hadis yang sahih sebut tiap-tiap malam Allah turun ke dunia, bukan pada malam nisfu Syaban saja. Tiap-tiap malam. So awak patut bangun tiap-tiap malam, bukan malam nisfu Syaban saja. Sebab ini yang sahih. Ini lafaz Bukhari Muslim. Yang ini lafaz yang tak sahih. Kenapa awak cari yang tak sahih? Tinggalkan yang sahih. Awak ada masalah sebenarnya. Okey, jelas kan? Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.